Baik, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton dan follower-follower Bela Diri Dunia dan follower-follower cikgu-cikgu kita ni kerana sudi menonton live kita pada malam ini. Baik, seperti yang kita sedia maklum, malam ni kita akan membincangkan satu topik yang agak menarik dan agak kontroversi. Sejauh mana kontroversi itu saya tidak pastilah. Kita kena bincang dulu malam ni. Baik, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan sembang santai Bela Diri Dunia ni, saya ingin memperkenalkan dulu saya punya tetamu yang saya jemput khas, orang-orang yang hebat dan handal. Jadi saya mulakan dengan di sebelah kiri saya dulu, seorang kolektor dan seorang pengedar juga barang-barang warisan, senjata warisan. Saya memperkenalkan Tok Siak Armawi. Terima kasih kerana sudi hadir di live kami pada malam ini. Baik, mungkin Tok nak cerita sikit latar belakang Tok berkenaan dengan martial art ke, seni bela diri, pencak silat mungkin? Silakan. Rasa skema pula. Kita santai-santai. Silakan. Okey. Hari ni rasa beruntung ni, dua orang pendekar hebat dekat sini ni, Pangeran Nur Satria Adukar dengan Pendekar Mak Ali. Rasa kedil betul saya kat sini. Masalahnya saya lebih dikenali sebagai Tok Siak Armawi, berasal daripada Negeri Sembilan, Lembau, Negeri Sembilan, dan sepenuh masa penjaga barang warisan lah. Dan bela diri yang saya terlibat daripada Gerak Lian Malaysia. Dan saya pun mengajar di Negeri Sembilan, full time mengajar dan full time berniaga. Okey, baik, terima kasih Tok Siak Armawi kerana pengenalan yang ringkas tadi. Baik, seterusnya saya ingin memperkenalkan tetamu yang seterusnya, iaitu saudara Pangeran yang Orang Soho ni yang mempunyai pengalaman yang agak luas di dalam seni mempertahankan diri ini jugalah. Baik, saudara Pangeran, mungkin saudara boleh menceritakan sedikit latar belakang di dalam seni bela diri ataupun NGO yang terlibat berkaitan dengan seni bela diri mungkin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa'altuka ya ghafar afwan wa tawbatan wa bil qahri ya qahar. Husman tahayyala ya jabbar ya qahar. Ya zal baqshi shariz hakim salamani wa tad'a alayya. Ya hayyun ya qayyum ya za jalali wa ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sekali. Baiklah, nama saya diberi nama Pangeran Nurjan Shah. Nama betul saya lah. Kadang-kadang ramai orang tak tahu dia ingat Pangeran tu saja letak. Tak, itu nama sebenar saya, Pangeran Nurjan Shah. Nama sebenar saya. Berumur 34 tahun ni. Dan saya dah terlibat dengan dunia persilatan, alhamdulillah, daripada sejak zaman saya kampung main marhaban lah, berzanji, berkumpan dan sebagainya. Dan sekarang saya pergi aktif dalam dunia persilatan seni silat dayung Makrifat Malaysia, di mana saya mengajar, dan ada di Kuala Lumpur ni di bawah jajahan taluk saya ada 8 gelanggang di bawah jajahan saya. Dan saya juga naik pengurusi ketiga dunia seni silat Melayu Malaysia. Okey, dan juga saya naik pengurusi 3 PAKBM, persatuan kita punya persatuan apa? Busana Melayu Malaysia. Presiden kita Pak Lee, mungkin dia tengah tengok sekarang ni. Alright. So mungkin ada ramai sahabat saya kenal. Sama ya? Itulah pasal. Okey. Itu sajalah berkaitan dengan saya. Tapi kalau dalam dunia persilatan ni tidaklah hebat mana sekalipun. Cuma kita masih dalam tempoh pembelajaran dan juga masih cuba untuk mengkaji. Tapi kita nak sampaikan apa malam ni ilmu yang lebih baik, insya-Allah. Saya serahkan kepada seterusnya. Baik, terima kasih saudara Pangeran atas pengenalan tadi. Baik, seterusnya kita ke tetamu seterusnya. Tetamu yang agak luas juga pengalaman di dalam seni silat, tidak kurang lebih 20 tahun juga. Baik, saya perkenalkan Cikgu Mak Ali. Mungkin Cikgu Mak Ali nak terangkan sikit latar belakang Cikgu. 20 tahun bayar saya. Dalam soalan tadi, sebelum tu nama saya yang sedemikian dalam iklan. Nama saya seperti nama dalam iklan lah. Ya. Nanti dia macam iklan. Oh, mana? Saya ni orang Bahang. Orang Bahang kan. Mak ayah saya duduk di Rauk. Arwah atuk saya kampung di Kuala Lipis, Bahang. Cabut terus dia tak dengar langsung. Jadi belajarnya permainan awal saya tu daripada permainan silat Bahang lah. Silat Bahang. Jadi saya mengenali silat tu daripada di kampung. Asalnya dulu belajar silat ni, asal kita tengok atuk cerita pasal silat kan. Tapi dia tak nak ajar. Dia pas ke anak murid dia dulu.
Lepas tu tanya arwah abah saya kenapa Di DP kenapa dipaskan kepada anak murid dia. Dia kata ilmu ni bukan warisan, awak kena mencari. Dia kata bagus menuntut ilmu ni, mak ayah sebarkan kepada anak bagus. Cuma dia nak kita ni mencari. Dia kata ilmu ni apa saja pengajian ilmu lah, dalam bidang-bidang apa saja sekalipun. Kata arwah abah saya pendapat dia lah, dia kata sebaiknya jangan keluarga kita sendiri dia keluarga kita boleh bagi support, motivasi. Sebabnya ada kemungkinan yang lain kan, darah muda kan, kadang-kadang dia darah muda ni faham bila dah ada keluarga sendiri dia lain. Jadi lebih kurang macam tu lah. Dan mula saya mengajar di kampung. Mengajar di kampung dulu dalam 6 tahun saya mengajar di kampung dulu. Saya tak bermula dengan cikgu, saya mula dengan jurulatih lah. Jadi guru bagi langgang tu dia tinggalkan saya, dah lah budak dah pandai. Budak dah pandai dah ni. Silat faham kan? Dia faham sana lah. Jadi kata macam mana saya nak ngajar orang dah pandai. Jadi dia tinggalkan saya gitu, dia nak bagi saya pengalaman. Rupanya bermula daripada situlah kita belajar. Sebenarnya bukan nak ngajar orang pun. Kita sendiri sebenarnya untuk mengajar kita sendiri. Untuk diri sendiri lah. Itu je lebih kurang. Okey, baik, terima kasih kepada Cikgu Mak Ali atas pengenalan tadi. Saya harap semua clear dengan profil kita punya tetamu jemputan hari ini. Baik, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang agak menarik lah pada saya, iaitu masih relevankah seni silat Melayu di zaman abad ke-20 ni ataupun di zaman 2020 ni lah. Jadi kepada saya tanya kepada Tok Siap, apa pandangan Tok Siap dengan tajuk kita pada malam ini? Mungkin Tok Siap boleh bagi secara ringkas sedikit. Patut kena tanya sini saya dulu tu. Kena tanya sebelah saya dahulu. Tanya sini. Kalau saya tak adalah study macam dua idola saya ni kan, dimaklumkan pun lewat. Jadi kalau tanya saya pendapat peribadi saya dah masih relevan ke silat. Kalau tanya saya daripada kacamata saya sekarang ni lah, saya rasa tak relevan. Saya kata tak relevan. Kita kena ubah cara pendekatan kita, anjakan paradigma kena buat. Kita kena pergi lebih lagi besar. Lebih besar. Masalah silat sekarang, kita kekurangan jurulatih. Kan kita tengok apa yang terjadi pada silat selama saya terlibat dalam Majlis Warisan Tanah Beradat di Negeri Sembilan. Saya masuk di kampung-kampung, saya tengok silat-silat yang ada masih berada di dalam tampuk yang itu. Kita masih mengekalkan cara-cara yang dibawa dulu-dulu. Padahal pada abad 20 ni patut kita pergi lagi besar, lagi meluas silat ni. Jadi bila kita bandingkan silat dengan masyarakat yang ada, taekwondo ke, karate ke, tomoy ke, boxing ke, kita jauh ketinggalan. Jadi tidak relevan lagi kita berada pada level ni. Kita kena tukar kita punya cara. Sebab dalam saya bawa ideologi saya ni, saya sampai kepada orang, saya kata guru atau jurulatih yang dengar, kawan saya sahabat persilatan yang dengar ni, kita kena ubah cara kita. Apa yang saya pernah kata kepada orang, ada 4 situasi atau 4 perkara yang perlu kita ubah sebagai seorang jurulatih ataupun guru dalam sesuatu persilatan. Yang pertama adalah menjadikan silat ni sebagai kerjaya. Itu yang pertama. Sebab masalah kita jadi yang silat ni sebagai hobi bang. Kan? Tak nak sudah esok dah kahwin tinggal gelanggang. Tapi kalau kita tukar konsep kita daripada hobi tadi, kita jadi yang silat ni sebagai satu kerjaya, maka silat ni akan lebih berkembang. Pasal jurulatih yang ada hari ni, dia buat sebab hobi, bukan sebab kerjaya. Cuma ditukar jadi yang kerjaya. Macam saya ingat kami bertiga ni jadian warisan ni sebagai kerjaya rasanya. Jadi kita boleh stay hari ni sampai hari ni sebab dia kerjaya kami. Jadi kena develop anak murid untuk jadikan persilatan ni sebagai kerjaya. Banyak platform untuk kita mengajar, bukan di pentas-pentas dia, di sekolah, di akademi-akademi yang ada kan, pondok-pondok, madrasah semua kan. Kemudian yang kedua, masalah yang saya nampak dalam persilatan adalah silibus. Di silibus kita sangat tidak kemas.
Hari ni tergagak nak ngajar sendal, esok tergagak nak ngajar menyepak kan. Tulat nak ngajar lain. Kita tak ada satu orang kata silibus yang kemas. Kita kena target 3 bulan, 6 bulan pertama ni pesilat kita ni akan dapat apa. Lepas 6 bulan dia akan dapat apa. Kita kena ada satu silibus yang kemas. Baik. Okay, itu jurulatih kena fikir macam mana kita nak lahirkan pesilat tu. Baik, untuk fikir tu kita simpan dulu tu. Jadi saya akan tanya, saya nak ke tetamu seterusnya dulu. Saya nak pandangan ringkas saja. Okey, kepada Pangeran. Apa pandangan Pangeran berkenaan tajuk kita pertama ni? Adakah relevan seni silat Melayu ni di zaman 2020 ni? Okey, silakan Pangeran. Saya bacakan satu hadis. Okey, dalam surah Al-Syura ayat 39 hingga 40. Dan bagi mereka orang-orang yang dilakukan zalim dan dianiaya, harus mereka membela diri. Ayat ni surah dalam Al-Quran ya. Asy-Syura ayat 39 hingga 40. Saya ulang sekali lagi. Dan bagi mereka orang-orang yang dilakukan zalim dan dianiaya, harus mereka membela diri. Artinya relevan atau tidak tertakluk pada kita sendiri. Bagaimana si pengamal dan juga orang-orang awam yang terdiri daripada kalangan kita semua. Ini kita boleh perlihatkan sama ada dalam situasi dan sebagainya, relevan atau tak relevan, sama ada dia belajar silat ke, belajar Muay Thai ke, ataupun bela diri lain ke. Kalau dia tidak amalkan keilmuan yang dipelajari pun no point juga, tidak ada guna, kerana tidak dapat diaplikasikan di luar suatu dalam kaedah-kaedah yang gentir, pertarungan dan sebagainya. Benda-benda macam ni adalah yang diperlu disesuaikan dalam jiwa dan juga hati mereka. Yang ini saya nampak sebab relevan atau tidak relevan ni sebenarnya tertakluk pada diri kita. Sebab saya melihat dalam kacamata saya adalah di mana ada orang yang belajar silat tapi tak boleh bertempur. Ada juga orang yang belajar silat tapi boleh bertempur. Dan ada juga orang yang terlalu pada contoh belajar silat tapi fokus pada demo, bila kat luar street fight tidak mampu, tidak menjadi. Dan ini yang terjadi sama ada di mana relevannya. Daripada pandangan persepsi seseorang dia berbeza-beza. Artinya nak tunjukkan relevan ataupun tidak tertakluk pada kita siapa yang mengamalkannya, bagaimana cara kita mengaplikasi dalam kehidupan dan juga seharian kita, dan bagaimana cara kita nak dakwahkan kepada orang awam terutamanya yang masih belum kenal lagi apa itu pertahanan diri. Ini yang saya kata tadi, dan mengikut itu ada satu hadis lagi yang lebih panjang sedikit, itu kemudian saya akan bacakan. Tetapi berdasarkan daripada itu, yang ini kita kena faham sejauh mana relevan atau tidak tertakluk pada diri kita masing-masing, amal atau tidak. Ibaratnya kita bancuk air kopi, kita masukkan gula, kita masukkan sebagainya lah dalam bahan tersebut. Akan tetapi kita dah kata ini air kopi, sedap, manis, sedangkan rupanya gula kita tak cukup isi dia, dan dia tak manis pun sebenarnya, dan kita belum rasa lagi. Kita hanya melihat dah bancuk, kita dah rasa manis. Kita rasa, kita belum meminumnya lagi. Sama juga macam silat ataupun pertahanan diri, kita belum lagi, kita belajar, belum lagi merasa bertumbuk, belum lagi merasa sakit. Yang ini yang kita kena faham, bagaimana kita nak susun atur benda-benda itu. Ini saya hubungkan antara Tok Siap punya tadi, saya sambungkan dia punya intipati tu. Sebab saya nampak apa yang Tok Siap cuba sampaikan. Okey, pada Tok Siap tak relevan Okey, pada Pangeran relevan atau tidak bergantung pada individu tersebut lah. Baik, kita akan tanya kepada tetamu kita yang seterusnya, iaitu Cikgu Mak Ali. Berkenaan tajuk kita pada hari ini, apa pandangan Cikgu berkenaan tajuk kita hari ini? Masih relevankah silat di abad ke-20 ni? Apa pandangan Cikgu? Silakan. Terima kasih kepada yang berjemput saya, dan terima kasih juga kepada sahabat saya pada ni. Berkenaan dengan relevan tak relevan ni, ini menurut pendapat saya sahajalah. Jadi jangan beriman dengan pendapat saya ni. Mahal. Jangan beriman, bahaya nanti. Dengar saja ya. Menurut pendapat saya, setiap saya ambil pergi pada manusia dulu ya. Manusia ni dia memiliki satu fitrah, iaitu menyelamatkan diri daripada bahaya. Dia ada satu fitrah yang diberi oleh Tuhan kepada orang non-Muslim pun boleh dengar juga, iaitu untuk menyelamatkan diri daripada bahaya. Mana-mana manusia di seluruh dunia, buat imam adik siapa sekalipun, ataupun tak pernah mendapat pendidikan, zero masuk hutan seorang-seorang tu, tak ada siapa ngajar, bila datang ibu, nombor satu bismillah, ataupun cari jalan untuk selamatkan diri. Itu fitrah manusia untuk selamatkan diri kan. Baik. Okay. Dalam tahun 2020, sebelum kita tahun 2020 tu, kita sudah memiliki kelengkapan angkatan tentera lah. Kalau zaman-zaman kesultanan mesti ada tentera yang akan melindungi negara dia. Negara yang dilindungi oleh mesti orang-orang yang memiliki ilmu
pertahanan diri. Dan orang yang mengajar tu pula orang yang mahir untuk melahirkan askar-askar dan tentera ketika era itu. Masuk kepada era moden, masih diamalkan cuma up to date kaedah persenjataan dan taktikal. Taktikal. Konsep dia hampir sama saja, itu untuk melindungi diri dan negara. Baik. Jadi kita kecilkan turun kepada diri kita sebagai manusia. Sesiapa saja walaupun dia tak boleh silat pun, kalau dia diserang oleh penjenayah, dia akan cari jalan untuk selamat nyawa. Cuma bila kita belajar ilmu kesilatan, kita bersilat kita diajar untuk teknik dan kaedah, cara berakal. Kan, kalau nak cara fizikal mungkin 1 km tu tak larat lari dah kan. Kena kejur. Buat dia kira dia kan. 20 kilo ni tak apa, dia lagi tak apa. Bukan. Bila sampai ke tahap di mana manusia memikirkan untuk cari keselamatan, dia akan cari orang yang boleh mengajar dia. Baik. Kalau kita ada kesedaran yang itu, maka orang akan kata silat itu relevan. Okay. Apa yang menyebabkan jadi tak relevan tu, kejap lagi saya kupas lagi. Baik. Cuma saya boleh kupas adalah manusia akan mencari guru apabila dia merasai bahawa dia sedang dalam bahaya. Baik. Situ akan keluar ayat memang relevan. Kita hold dulu, saya akan tanya nanti berkenaan itu. Baik, soalan seterusnya saya ingin bertanya kepada Pangeran dahululah. Untuk di side sudut anak muda, adakah seni silat ni permintaannya amat memberangsangkan untuk zaman sekarang ni? Adakah permintaan dan sambutannya zaman sekarang ni lebih lagi dapat sambutan berbanding zaman dulu, tahun 19 awal 20-an mungkin, tahun awal 2000 mungkin? Adakah dulu lagi meriah, sekarang makin kurang dapat sambutan? Baik, apa pandangan Pangeran? Kita boleh bahagikan kepada dua keadaan lah. Okey, dua keadaan di mana terdahulu dia tidak ada teknologi moden, media sosial, kita tidak ada medsos. Jadi di situ hanya di perkampungan dan sebagainya atau kawasan-kawasan setempat, bila kita dengar daripada jauh baru kita akan datang dan sebagainya. Kita hanya mendengar khabar. Yang sekarang ini sebenarnya sambutan tu dari sudut media sosial sangat-sangat tinggi. Sebenarnya bagi pada pandangan saya melihat, sebab saya banyak buat kursus silat dan sebagainya. Saya pergi sampai ke Langkawi, saya buat kursus silat di Melaka dan pelbagai seluruh negeri. Dan memang sambutan tu alhamdulillah 30-40 orang. Akan tetapi pada pandangan saya, sambutan dari sudut semangat tu ada. Tapi dari sudut untuk menyertai secara bergelanggang, secara totalnya belum ada lagi. Istiqomahnya tidak ada lagi. Baik, apakah puncanya? Mungkin Pangeran boleh bedah sikit bagi tahu kita apakah punca sampai jadi macam tu? Kenapa? Okey. Apa yang saya melihat lah daripada pengalaman, pandangan, ijazah, perjalanan yang kita melihat dan sebagainya, punca dia bukan pasal tidak ada kesedaran. Sebenarnya orang-orang macam kita, sebenarnya ramai kat luar sana, guru-guru silat yang hebat-hebat di luar sana memang dah ceritakan tentang semangat kita, jati diri kita dan sebagainya, betapa pentingnya ilmu warisan kita dan sebagainya. Akan tetapi dalam keadaan situasi semasa pada zaman-zaman sekarang ni, anak-anak muda belum cukup kuat lagi jati diri dia apabila terdedah dengan teknologi moden mungkin berlebihan. Yang itu yang jadi permasalahan. Antara salah satu sebab dulu kenapa kalau kita tengok perbandingan dulu pada zaman 80-an, 90-an, banyak drama-drama atau filem-filem silat yang membangkitkan semangat orang-orang, anak-anak muda kita nak belajar silat. Contoh Gersita Bersama Emas, bila tengok kita nak pergi, aku nak cari silat. Tengok Pendekar Kuno, aku nak cari silat. Sekarang ni kekuatan kita di situ dah berubah sedikit. Di mana kita dah jarang ada filem-filem yang berunsur ke silat. Baru-baru ni kita digemparkan filem Geran, filem Geran. Yang tu sangat bagus lah, maknanya kata ada rangsangan kepada anak-anak muda untuk saya nak lebih bersemangat lagi. Dan nanti saya punya filem lah, insya-Allah, Mak Kilau. Okey, saya sebagai Mak Kilau. Okey. Itu kemudian. Sikit saja saya nak bertanya kan. Baik, adakah teknologi terkini adalah punca anak muda dah tak nak terlibat dengan seni warisan silat? Bagi saya, kalau tanya pendapat saya tidak menyalahkan teknologi. Baik. Sebab teknologi ni bagus. Sebenarnya bagus kalau kita tahu menggunakan pada tempat dan waktunya. Baik. Yang menjadikan kekurangan mereka untuk mempelajari secara istiqomah adalah hati mereka sendiri sebenarnya. Masing-masing. Kalau kita siapa-siapa guru, saya meyakini mana-mana guru kat luar sana yang pernah mengajar gelanggang ataupun sedang mengajar gelanggang, mereka melihat anak murid dia, anak buah dia, di mana sekejap istiqomah, sekejap tak. Ada masalah dah mula hilang. Dah ada masalah sikit dah mula mencari sesuatu jalan penyelesaian yang keluar daripada dunia silat. Sedangkan silat itu ada adab dia, ada cara dia, bagaimana senaman pernafasan kita nak bagi kontrol balik jiwa dan hati kita supaya kekuatan tu ada. Sebenarnya teknologi tak salah. Yang salah tu bagaimana cara kita mengendalikan, tertakluk pada siapa penentu tersebut. Baik. Okey, untuk soalan seterusnya saya ingin bertanya kepada Tok Siap. Baik,
Saya mengenai Tok Siap, gelanggang dia ada di kalangan warga yang umurnya 30 tahun, 40 tahun, 5 ke 50 tahun. Okey, untuk warga emas saya tak sure lah. Warga emas umur apa? Warga emas 55 ke atas kan? Ada lah tu. Okay. Ada juga. Baik. Saya nak tanya, bagaimana sambutan daripada golongan sekitar umurnya 30 hingga ke 50 mungkin? Adakah mereka masih berminat untuk belajar atau macam mana? Kelas saya di Negeri Sembilan memang fokus kepada 30 tahun ke atas. Baik. Jadi Alhamdulillah, rasanya diorang berminat lah. Ramai yang berminat sebab permainan yang saya bawa tu kurang lah melompat-lompat. Dia duduk kat situ lebih kepada exercise lah kan. Jadi sambutan mengalah, cuma pendekatan kita lah sebagai penggiat bela diri ni, kita kena buat untuk golongan-golongan yang tertentu ni lah. Kalau kita mengajar budak, mungkin silibus dia begitu. Kalau mengajar orang yang dewasa, mungkin lebih santai ataupun bersesuaian dengan hak umur dia orang lah. Baik. Itu saja. Baik. Saya ingin bertanya kepada Cikgu Mak Ali pula. Berkenaan warga emas tadi lah. Warga emas ataupun Wajar mas untuk mungkin orang yang baru nak mengenali silat daripada start umurnya mungkin baru 30 baru tersedar, baru nak belajar silat, dan mereka pula merasakan diri mereka aku dah lambat. Mungkin ada faktor lain kesihatan dan aku rasa aku tak layak mendalami ilmu silat ni. Adakah cikgu setuju yang bila umur 30 tahun ke atas kita dah lewat nak belajar, duduk rumah tunggu IPF keluar mungkin? Silakan Ibu, apa pandangan Ibu? Adakah benar? Hati dengan IPF. Okey. Pendapat saya, kita pergi kepada kenapa dia tak dapat belajar daripada muda. Baik. Satu, maklumat tu tak sampai Okey. kat dia. Bukan dia tak tahu, bukan dia tahu, tapi orang yang nak cerita kat dia tu tak ada masa itu. Okey. Misalnya contohnya dia masa tu dia berusia 4 tahun atau 10 tahun. Tapi dia tak jumpa guru ataupun kampung dia tak ada gelanggang. Mungkin kampung dia kecil, jauh-jauh dan sebagainya. Antara rumah dengan rumah nak kena jalan punya jauh. Kalau kampung betul-betul, satu rumah dengan satu rumah, nak sebab orang dulu buat kampung dekat kebun sekali terus. Betul. Kan? Waktu nak berjalan ke kalau kampung arwah atuk saya tu, atuk saya rumah tebing sungai tinggi macam tu. Sungai Jelai tepi. Nak pergi ke rumah guru ngaji saya tu mau dekat 500 meter. Satu rumah ke rumah. Jauh. Lepas tu kalau rumah dekat tu bukan orang lain sedang mara je, bukan dekat. Jadi sebab dia duduk dalam tanah anak beranak kita gitu kan. Satu. Kemudian yang kedua, ketika dia nak belajar silat, ini yang pernah berlaku. Benda ni saya kena cerita walaupun kena telan dengan apa. Okey, baik. Okay. Bila orang tu nak belajar silat, belum belajar, belum pergi mau guru dah. Jadi datang orang yang baru mempelajari, mungkin awalan Islamik mungkin. Jadi dia menghalang orang ni jangan belajar silat kerana dia memiliki unsur syirik dan khurafat. Jadi dia membatalkan kawan tu daripada kecil. Budak ni ikut je. Dia tak ada hujah nak jawab balik dan sebagainya kan. Sebab dia masa tu dia belum kenal. Orang dah belajar ni dia boleh jawab balik. Itu biasa dia. Jadi pada masa itu berlakunya konflik antara betul tidak. Maka dia akan memilih jalan yang baru macam biasalah. Malah. Jadi itu antara benda. Yang benda tu sebenarnya adalah benda terbesar menyebabkan gelanggang sepatutnya elok jadi tak. Kadang-kadang budak baru nak belajar, ada yang nak belajar silat basic je dalam seminggu 2 minggu. Masuk belajar, dia jadi guru. mana anak murid hilang lah. Anak murid kita hilang separuh kan, ataupun hilang bukan sebab tak larat, baru masuk je pun ke gelanggang bukannya tiap-tiap hari, seminggu sekali 2 minggu. Lepas tu dia kata saya lepas berjumpa ceramah dekat satu tempat. Kenapa? Jangan belajar benda-benda macam ni sebab benda ni akan bawa kamu ke arah jalan-jalan yang tak sepatutnya macam dia cakap lah. Katanya tidak ikut Quran dan Sunnah sebagainya gitulah. Jadi kawan ni yang baru nipih-nipih kebayang belajar silat ni tu roh. Nipih kebayang. Dan konflik tu juga pun ada je berlaku pada gelanggang saya juga. Dia datang jumpa, dia bagi tahu kat saya dah tak nak belajar, tak nak hantar anak saya belajar silat lagi dah. Kenapa? Anak saya masuk gelanggang, dia balik tu dia rasa sakit. Waktu saya apa penyebab dia kata orang yang merawat tu dia kata gelanggang silat tu ada bela. Orang yang cakap tu saya. Orang yang cakap tu saya. Jadi lepas tu saya tanya kat dia, apa sebelum gelanggang sebelum dia masuk belajar? Saya ngajar kat dia Al-Fatihah 3 ku dan Ayatul Kursi.
adakah itu melanggar daripada etika sebagai ketua Islam? Tidak kan? Itu biasa yang Nabi SAW anjurkan. Jadi benda tu budak tu tak jawab lah, budak-budak tak jawab macam mana. Jadi mak ayah tak belajar. Dan orang menjauh. Dan dia menganggap benda tu, ritual tu tidak bertepatan dengan sunnah Nabi katanya. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang guru silat ni terasa hati sebenarnya. Saya cakap dulu tak. Guru hati, dia tak cakap, dia tak cerita ke orang, tapi dalam hati dia ramai yang bercakap macam tu. Dan yang orang awam cakap, kita tak terasa sangat. Tapi apabila orang yang kita hormati, orang yang dianggap agamawan menembak hati orang, apa dia, guru silat seluruh Malaysia. Ada guru silat tak minta pun duit. Kita tak minta apa pun. Kita dapat kadang yuran bayar tak bayar kadang. Itulah lebih kurang. Allah. Berkenaan tadi berkenaan tadi warga emas dan sudah tiada alasan untuk mereka belajar, betul. So kalau sebab saya ada pelajar umur 68 tahun. Tapi kita ambil langkah dia bukan langkah tempur lah. So dah melompat lah. Okay, baik. Saya ambil ada satu komen daripada netizen lah. Apa tu? Baik, saya nak lantuk Syah. Ada komen ni, ikut komen lah. Ada komen daripada netizen. Wah, ini Kena jawab dengan ni lah, dengan Nurani lah. Nurani. Ada setengah netizen berpendapat zaman sekarang ni kolot lah belajar silat. Kolot, kita cari pistol, bunuh pistol senang. Apa cerita? Bang-bang, jalan. Okey. Apa pandangan tu? Adakah pistol tu dekat jaya ada jual? Mungkin tu boleh bagi perangai. Saya meniaga senjata. Oh, itu. Jadi bila saya meniaga senjata ni, nak beli keris pun pakai permit bang. Apatah lagi pistol. Kan? Kalau tak mudah nak bawa kulu kilir. Kita orang yang ada senjata yang banyak ni pun nak bawa kulu kilir pun tak boleh. Betul. Jadi menghidup anggota badan tu untuk jadikan ia senjata sangatlah penting. Itu sebabnya kita kena ada perguruan yang kita minat, silat yang kita minat untuk protect diri kita. Saya pernah bercakap dengan orang, awak ada PhD pun, awak ada doktor, awak ada harta yang banyak, tapi kalau datang one by one dengan orang, ketika itu dalam tandas ke kat mana, tulang pak kerat ni kat yang nak guna pertahanan diri. Tak guna ada doktor. Duit banyak tapi bertumbuk tak pandai, susah tak? Betul. Kan? Bukan 24 jam bodyguard nak ikut kan. Ada masa nak pergi kencing takkan bodyguard nak ikut. Betul. Masa ketika itu awak saja berada di situ. Jadi kita ni kena pandai lah nak berlari ke apa. Untuk berpendapat, adakah kalau kita mahu pistol pun masih tidak selamat? Tak selamat. Komando tu pun pandai menembak pun duk belajar tahan diri. Okey, baik, betul. Jadi buat netizen-netizen di luar sana, tak semestinya ada pistol anda selamat. Anda perlu mempelajari seni mutakan diri juga. Boleh buat pistol kulu kilir kena tembak. Kena ada lesen CNU. Baik, saya ingin bertanya kepada Pangeran, silat atau MMA, mana yang lebih relevan di zaman ini? Mana yang lebih mendulu untuk di zaman ini? Semua orang tahu bahawasanya silat ni tempur, dia ilmu perang. MMA pun sama juga, dalam keadaan satu situasi dan ilmu perang yang selalu orang bermain dalam ring, dalam cage dalam sukan. dia jadi sport lah, jadi sport. Okay, dan dia boleh digunakan pakai di luar juga, sama juga untuk street fight dan sebagainya. Kalau kita nak buat perbandingan, kembali kepada yang asal macam saya beritahu tadi, di mana dia tergantung pada pengamal. Itu saya kata tadi, kalau kita mempelajari sesuatu tapi kita tidak fokus dan menyelami secara dasar dia, dan kita tak akan dapat intipati di sebalik apa pelajaran kita belajar tersebut. Sebab kalau kita nak katakan yang ni bagus, yang itu bagus, tak, semua benda bagus. Semua menggunakan, MMA pun menggunakan kaki dan tangan, termasuk silat menggunakan kaki dan tangan. Sama ada, anggota kita cukup dan lengkap, kita menggunakan benda yang sama. Akan tetapi apa membezakan kita adalah skill dan juga teknik kita, bagaimana kita nak aplikasi dalam keadaan semasa. Sebab kita kena lihat, apabila contoh dalam satu-satu situasi, silat ini bermakna akal kita, kan? Bukan semestinya kita nak kena bergaduh. Kadang-kadang saya pernah juga didatangi oleh beberapa orang lah, di mana mereka ni cuba untuk mengajak berdiri lah kononnya, kan? Okay. Jadi apa yang saya sampaikan adalah senang je. Kita nak kalahkan dia, tak perlu kalah melalui persilatan juga, tak perlu guna tangan dan kaki, kita guna akal saja. Sebab bila kita boleh jawab hujah dan sebagainya begini dan begitu, kat situ pun kita dah menang dah. Termasuk juga kalau macam MMA, tak semestinya dia kalau dia nak bergumul aja, tak juga.
Dia bercerita macam mana, ataupun dari sudut psikologi dan sebagainya. Dia boleh bagi dalam bentuk, okey tenang, kalau kamu buat begini akan jadi begini dan begini kan, lebih baik kamu jangan. Jadi orang kata psycho. Benda-benda macam ni yang kita kena belajar. Maksudnya silat ni bukan, bagi saya lah, silat ataupun MA ke ataupun martial art sekalipun, dia bukan semestinya kita kena bertarung. Kan, kita mesti berfikir sama ada mendatangkan kebaikan atau kerugian bagi kita. Kalau mendatangkan kerugian, usahakanlah. Kan? Tapi perlu. Itu sebab kalau kita kembali pada yang tadi saya sambung pada Tok Siap punya kata tadi pasal pistol dan sebagainya, benar apa yang diperkatakan, dan semua orang tahu sebenarnya benda-benda macam ni, tetapi saja orang nak provoke pistol ada dan sebagainya. Ingat kembali pada satu hari nanti, pada satu zaman yang kita akan kembali, di mana pistol, senapang kita kebal, semua tak boleh guna pakai lagi dah. Kita akan kembali pada zaman-zaman seperti Rasulullah dan juga para sahabat yang terdahulu. Sebab itu Nabi SAW menyampaikan kepada kita untuk kita belajarlah berkuda, belajarlah memanah, berenang. Berenang ni ramailah gagal juga sebenarnya kan, tapi berkuda dengan memanah ni kita boleh lagi kan. Jadi benda-benda macam ni kat mana yang kita buat? Ini kita kena faham kenapa Rasulullah sampaikan begitu pada kita. Kenapa dah nak kata pakai pistol, pakai M4, M16 dan sebagainya. Kalau kata tentera tadi, saya baru habiskan 21 km saya berlari 21 km dalam masa 3 jam bersama dengan pegawai warren 1, pegawai warren 2 kan. Semua pegawai warren, tentera-tentera dengan dia punya squad dia. Mereka ni walaupun mereka pegang senjata, senapang hari-hari dan sebagainya, saya berkongsi kenapa nak masih lagi belajar berlari, dan sebab diorang pun menyertai silat. Jadi saya tanya semua bagi apa dia mereka kata, sebab dalam satu-satu situasi kan, stamina kita kalau tak ada, no point juga untuk kita bergaduh. Dan dalam satu-satu situasi, kalau bila kita habis kehabisan peluru dan sebagainya, at the end senjata kita hanya tangan dan kaki juga yang akan pergi. Mana dua tangan, dua kaki. Ya, dua siku, tetap dua kudrat tangan. kita. Baik. Jadi kita kena faham kudrat dan iradat. Itu kalau kita buka. Kita Okey, kudrat dulu. kudrat gigit. Gigit boleh? Damu boleh. Ha. Okey, saya nak tanyakan soalan seterusnya kepada Cikgu Mat Ali. Silat itu hebat pada silatnya ataupun yang membawa silat? Oh, macam Piramli. Tak. Di manakah kekuatan kekuatan tu? Okey, tahu. Cikgu boleh bagi sedikit pandangan Dekat mana? Power dekat mana lah. pada silatnya ataupun pada pembawanya, ataupun pada gurunya yang hebat itu saja. Okey. Ini pendapat saya lah. Macam saya cakap tadi, jangan beriman dengan pendapat saya. Okey. Saya pergi pada definisi pendekar lah. Baik. Jadi silat ni menurut pendapat saya adalah nama-nama yang sudah diguna dan orang Minang sebut silat. Ya kan? Ada satu pendapat lagi mengatakan dia mengambil daripada satu hadis, ad-du'a silahul mu'min, iaitu senjata. Senjata ujung tu tamarbutah. Silahul mu'min tu silat lah. Maksudnya pelat Melayu kita silat lah, senjata lah. Maksudnya apa saja ilmu tentang persenjataan itu dianggap, kemahiran itu dianggap sebagai silat. Ada yang mendapat yang lain pula sebagai silaturahim. Allah tak apa, itu semua betul kan. Cuma yang kita kata kekuatan di mana itu, saya ambil yang tak matlamat silat. Saya tak nak ambil yang filosofi yang besar-besar. Silat tu kekuatan kerana silaturahim yang besar. Kita ambil kekuatan silat ni pada awal nawaitu dia adalah kudrat badan. Nabi SAW pun menyukai umatnya yang kuat. Maksudnya bukan lembek, ikan lemah, yang tak sihat. Kan? Dia adalah ilmu bagaimana untuk melatih kudrat yang fizikal yang kuat. Jangan kita tengok pendekar badan lembik kan? Kena kejar dengan orang penyenayah. Tua, Portugis serang Melaka. Contoh kan? Apatah larangan lagi. Dia tak ada macam tu. Dan kalau kita tengok askar kita sendiri pun, tengok latihan dia macam larian dengan backpack dan sebagainya. Itu awal-awal dia mesti ada kekuatan fizikal. Kemudian rohani. Yang ni yang selalu dikaitkan dengan persilatan. Kerana arwah Tan Sri Nabi pernah sebut kenaan dengan rohani ni, iaitu apa tu? Dia bahasa lain disebut batin kebatinan. Silat itu kebatinan, kata beliau. Silat itu kebatinan. Kalau tiada kebatinan, dia adalah senaman biasa saja. Silat begitu. Maksud ikatan kita dengan Tuhan sangat rapat. Baik. Kemudian silat itu menjadikan kuat itu saya sebut yang 3 tadi. Silaturahim. Apabila kita bersatu, kita cantumkan, dia jadi kuat macam satu lidi yang diutuhkan dengan apa? Dengan ukhuwah sesama orang kita. Contohnya kalau silat dengan orang Melayu, ukhuwah sesama orang Melayu itu telah menguatkan silat itu dan menjaga benteng diri dan pertahanan negara. Kekuatan dia ada daripada situ. Itu antara dia yang saya faham. Kemudian barulah pergi yang seterusnya apa dia? Definisi pendekar, iaitu pandai akal. Pandai akal tu macam kita nak berakal, nak mengalahkan orang.
Kalau kita kata dalam 7 hari tu 6 hari je kita kuat, hari-hari tu kita lemah, tak larat. Takkan nak berumur kan? Betul. Gunakan. Betul. Mungkin kita kata awak jangan buat aku ada CCTV, awak depik aku masuk balai. Contoh kan. Kawan tu kau tak jadi balik dan sebagainya kan. Contoh kan. Ataupun bahasa lain. Kalau bahasa dulu, kalau kain panjang sehingga jangan diduduk lontar kan. Orang sekarang kau macam tu kita layan. Kan? Cakap kita guna bahasa lain. Model sikit. Saya makan nasi, tuan pun makan nasi. Saya tak jumpa lagi tuan makan guli ataupun besi. Baik. Sakitnya sama, itulah. Okay. Baik, menarik pandangan tadi. Baik, saya nak tanyakan soalan Aku seterusnya. ngakal ni. Ngangkat je. Baik, saya nak tanya soalan seterusnya kepada Tok Siap. Ada komen daripada dia. Apa saya kena jawab komen pula? Untuk soalan ni lebih sesuai tu. Zaman muda Tok Siap. mana? Baik, reality versus fantasi. Macam lagu. Reality versus fantasi. Ada yang mengatakan silsilat ni adalah permainan yang direncana, dikarang. Adakah Tok setuju? So, bermakna sudah jadi fantasi, bukannya reality. Jadi reality versus fantasi, apa yang Tok boleh beri pandangan berkenaan soalan ini? Reality dan fantasi. Ya. Macam apa yang dia nak tanya betul? Yalah, biasa silat kita tengok orang berdemo. Adakah yang didemokan tu boleh dibuat dekat luar? Realitinya adakah boleh jadi? Jadi apa pandangan tu? Susah saya nak komen tu pasal pasal kita punya kefahaman lain kan, berbeza. Okay, jadi saya komen daripada pandangan saya lah, pada apa yang saya faham dalam ilmu bela diri ni lah kan. Macam kata Abang Ali tadi lah tentang niat kita dalam belajar bela diri tadi kan. Jadi penyampaian kita tu pada anak murid tu biar bersesuaian dengan permainan kita. Kalau orang melihat persembahan tu adalah persembahan, tapi dalam realiti ni, kalau dalam realiti bergaduh, saya mudah cakap cerita bergaduh lah, kita beromo kan, kita bergaduh berdiri dalam masa buah pukulnya kan, macam pengeran sebut tadi kan. Sentak saya orang ajak berdiri tu kan. Okay. Dalam dunia buah pukul, kelaziman berdiri ni memang digalakkan. Memang disuruh pergi. Jadi macam orang datang ke gelanggang saya, Tok Siap nak belajar. Saya tanya dia, awak nak belajar sebab apa? Sebab mempertahankan dia, awak pergi balik. Saya kata. Habis datang pun sebab datang sini nak menang. Jadi bila kita train dia, kita train untuk menang. Macam mana kita nak train menang, ikutlah syllabus yang ada tu. Jadi konsep yang kita ajar tu konsep reality. Dan di mana yang belajar saya rasa saya dah mengajar daripada tahun 2008 dengan saya dah mula mengajar buah pukul ni. Siapa yang berada di tangan saya, memang saya suruh dia pergi ajak orang berdiri. Pasal nak mengetes, bukan dia nak tahu. Kalau di dalam gelanggang ni kita masih berkikir lagi nak pukul kawan ni. Permainan mungkin sama, tapi pergi keluar, pergi. Mungkin orang silat tak bersetuju lah dengan kaedah buah pukul amalkan ni, tapi dia nak pergi tahu cara dia punya permainan ni boleh pakai ke tidak. Tidakkah Tok rasa perkara itu adalah agresif dan hardcore sangat? Sebab kita nak berada dalam realiti. Baik. Kita jadi bercerita tentang realiti tadi. Kita kalau bersembang, kita kata orang tumbuk gini, boleh ngelak belah sini. Itu pasal di dalam kalangan buah pukul, bila orang kata gitu, dia kata, main saya nak pukul. Dia kata macam tu. Pasal apa? Dia nak tahu. Sebab di dalam konsep permainan buah pukul yang ajar ni, yang disampaikan daripada mana-mana buah pukul yang ada, pukulan yang ada, dia nak rasa sakit dia tu. Betul ke? Sakit. Jadi kena berdiri lah. Tak ada jalan ringkas. Jadi jurulatih mengajar, kena suruh anak murid ni pergi. Jangan sesama sendiri. Pergi panggil gelanggang lain, cuba buat suara kenal ke kan. Okey, jumpa dengan geng-geng apa? Orang Mak Ali ke anak murid. Okey, sama-sama dengan Mak Ali sekali. Mak Ali sekali. Saya ada stalker Facebook. Saya susah kan saya kan. Geng-geng orang. Saya ada stalker Facebook Cikgu Mak Ali. Saya ada tengok satu status tu,
Buat stalker. Memang dia masuk ke saya nampak kat sini. Baik, berkenaan dengan gelanggang apa? Cuba gelanggang Cubaan. Cubaan gelanggang. Cikgu pernah post dekat Twitter cikgu. Okey, adakah cikgu setuju? Mencuba. Ya betul. Gelanggang ini gelanggang silat ni, mencuba gelanggang silat ni. Adakah itu adalah perkara yang sihat? Bukan saya nak cerita pasal tradisi. Okey. Bukan cerita pasal kuat tak kuat. Baik. Maksud saya adakah benda tu ada perkara Saya yang sihat? share yang atuk saya punya cerita lah. Baik. Atuk saya gelanggang dia tengah malam 12 tengah malam sampai pukul 4 pagi. Gelanggang dia dan ditutup, tak boleh orang lain masuk. Tu cara dia lah. Dulu gitu. Tak bagi orang tengok sebab gerak adalah rahsia. Okey. Sekarang terbuka, lepas tu condemn orang. Dulu gerak silat ada rahsia. Macam kalau boleh aktas nyata lah. Benda istana kot, tak boleh ajar suka hati orang. Jadi satu masa tu dia datang gelanggang. Ada orang datang gelanggang. Dia dah habis dah ni. 4 pagi datang gelanggang. Orang dulu tak tidur biasa. Baik. Kan. Jadi bila sampai pukul 4 pagi tu datang orang ni, dia kata, adakah ini guru pada silat? Ya, saya daripada sekian tempat lah. Saya tak tahu nama tempat tu. Saya datang ingin memuji tuan guru, bolehkah? Dia macam tu tanya, bahasa dia macam tu lah. Saya buat ayat lah. Contohnya word saya tak tahu macam mana pronoun dia. Okay. Jadi Cakap faham lah kot. okey lah, mana dia kalau yang saya cakap datang ni kan ada test tuan guru lah. Kalau boleh je lah kita berlepik dua satu dua. Saya gunalah bahasa lapis sikit. Okey. Jadi dia kata, boleh silakan tapi kita berada di luar gelanggang. Luar gelanggang. Masuk dalam gelanggang nanti kena badi yo. Badi lah bahasa saya sebut badi lah. Okey. Jadi depuk. Lepas tu dikalah lah. Kalah cara dia, saya tak tahu lah macam cara fighting tu. Lepas tu dia kata, kalau begitu tuan guru, izinkan saya datang untuk mempelajari silat. Dia test dulu guru. Orang dulu gitu. Dia test dulu guru. Ada satu lagi situasi. Ini anak murid guru saya, seorang ni nama Mak Buloh, seorang lagi nama Mak Buloh dengan Mak Patih. Mak Patih lah, saya tahu nama tu. Nama geraran kat kampung saya, orang lelaki semua mat dia. Tepat kan? Mat Melaka kan pantai. Kalau kata awe kan. Jadi bergaduh dua ni, tak menang tak kalah. Seorang bawa kapak, seorang bawa batang bulu. Dia ingat kawan ni genjus, kira macam kena berdarah lah, pukul berdarah lah kita panggil kan. Dia nak tengok darah tu. Kena tapak. Lepas tu lah sekali tak menang tak kalah. Dia kata, aku nak tanya demo. Demo ni tok guru siapa? Lepas tu dia tanya, tok guru apa nama sekian? Tok guru dulu, satu gelanggang, nama lain. Dia buka gelanggang ni, nama lain. Terpanggil ni. Apa nama orang buat macam tu? Ada rahsia dia lah. Tanya Orang lelaki kawin banyak, tukar-tukar nama. Ada punca kenapa tak nak pecah gelanggang dekat dapur. Okey, itu tak apa. Dia first tajuk lain tu. Okey, jadi bertemu dua ni video. Dah sekali, baik. Mu tunjuk tok guru, biar aku pergi test tengok ilmu dia. Dia rare macam tu. Pergi. Kawan tu diam. Lah, kenapa? Tadi kata nak bergaduh sangat. Ni tok guru hamba lah. Lah, macam tu ni tok guru hamba. Apa nama tok guru nama? Nama tok guru hamba sekian ni. Nama tok guru hamba sekian ni. Orang hak sama. Ya. Rupanya adik-beradik seguru. Orang sama. Tok guru tu kahwin dua kan. Gelanggang kampung macam tu. Jadi test mengetes tu sebenarnya bukan kita je nampak buruk. Macam orang silat, mana platform lagi kalau perang nak tak ada? Betul. Bertumbuk tu kena lepuk, boleh minum ngetes sekali. Dia orang kita hamba tak kalah, kita ketes lah. Dia memang belanja lah, dia memang dah kalah. Jantan, sifat jantan macam tu. Kalau tengok fitrah manusia ni memang bergaduh, tak payah suruh orang lain, budak-budak juga. Betul. Tak payah nasihat dia, kejap lagi tengok abang adik apa jadi. Kalau jantan kau fikirlah macam mana. Macam tu. So, jadi jangan lemahkan keadaan umat kita dengan keadaan terlalu apa? Kita terlalu baik, siapa nak tumbuk tak boleh. Kalau kita kata nak tumbuk tak baik, apa pasal saya nak penggal kepala orang munafik? Radhiyallahu anhu lagi tu. Baik. Allah alam gitu. Baik. Okey, saya nak bertanyakan soalan seterusnya kepada Pangeran. Baik, silat dan kebadinan memang tak boleh lari jauh. Betul kan? Jadi adakah ibu-ibu sekarang ni, ibu bapa sekarang ni di sekolah? Ingat pasal beban Hai, kalau tu siapa pasal beban. Baik, ibu bapa dekat sekolah kebanyakan takut nak menghantar anak-anak mempelajari silat kerana takut ada unsur-unsur kebatinan yang tidak baik. Kalau baik pun belum tentu dia nak hantar juga. Jadi mereka lebih rela hantar
kepada seni mempertahankan diri di luar selain pada silat. Apa pandangan Pangeran? Adakah kebatinan adalah punca kenapa ibu bapa tidak mahu menggalakkan anak mempelajari seni silat Melayu? Kita tak boleh nafikan bahawasanya ada wujud di mana isu-isu berkaitan dengan isim, berkaitan dengan sesuatu yang di luar mencari adat dan sebagainya yang boleh membuatkan orang persepsi berbeza-beza dan berubah. Di sini ada pelbagai pendapat sebenarnya. Okey, ada orang boleh menerima, ada orang tidak boleh menerima. Bagi saya, kita raikan sahaja mana-mana pendapat, akan tetapi kebatinan yang dikatakan tu rohani kita sebenarnya. Mana kata contoh pada pernikahan Mak Ali kata tadi, buka gelanggang dengan baca ayat Quran dan sebagainya. Itu pun salah satu kerohanian yang diterapkan untuk mendidik anak murid yang ada ni sama ada daripada kecil sehingga dewasa. Dan bila dah dewasa, dia menjadi satu bekalan diri dan pendidikan diri pada tubuh badan dia sendiri. Sebab kita kena faham, apabila dalam situasi yang sesuatu begitu, kita dalam Islam dulu sendiri kita dah faham. Ada yang menyatakan hukum, ada khilaf ulama lah menyatakan, ada kata boleh guna jin, ada kata tak boleh guna jin, tapi boleh guna jin Islam dan sebagainya. Khilaf ni tergantung atas niat masing-masing. Bagi saya, pendapat saya dan dalam keilmuan yang saya mempelajari, ada kata kita tidak bersahabat langsung, tidak bersahabat, tidak berkawan dan sebagainya. Tetapi kan ada kata ada maunah daripada Allah SWT nak beri bantuan dari sudut itu pula pada Allah Taala punya keizinan. Akan tetapi yang persepsi pada ibu bapa, kepada orang-orang awam di luar sana dan sebagainya, kena diperbetulkan persepsi tersebut. Bermakna apabila ada baca-baca ayat Al-Quran, baguslah. Mana kata kita terap kepada anak-anak didik kita ataupun anak-anak tuan-tuan semua sebagai dengan baca-baca ayat Al-Quran, Fatihah, Kursi, 4 dan sebagainya. Melainkan kalau ada ayat yang tidak dipahami, bolehlah ditanya. Mana kata kalau contoh ada ayat tu ayat Quran tapi tak dipahami, tidak ada dalam Al-Quran sendiri pun, bolehlah tanya apa benda masuk dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita ni amin dia orang tu bukannya boleh baca doa kan. Jadi benda-benda macam ni yang kita boleh persoalkan dan pertanyakan. Tetapi kalau benda tu kita dah tahu memang ada dalam Al-Quran dan kita tahu ada hadisnya, ada nasnya dan sebagainya, kekuatan yang tu ada, tak salah untuk ni. Yang penting sekali persepsi kita, bagaimana kita nak meletakkannya pada sesuatu. Kita kena ingat balik kepada sejarah-sejarah kita telah dahulu. Kalau kita katakan Datuk Laksamana Tuah, betapa hebat dia semua, okeylah, Datuk Laksamana Tuah ni 4 tahun untuk menyatakan dia wujud pun belum cukup kuat lagi. Okey, kita pergilah kepada yang betul-betul wujud. Di mana Tok Kenali, kita ada Mat Kilau dan sebagainya. Contoh Mat Kilau sendiri pun dia tidak ada ilmu kebal dan sebagainya. Dia tembak luka juga. Akan tapi dalam peperangan dia apa semua bagai, sebelum dia terluka dan sebagainya, sebelum dia menjadi lemah dan sebagainya, dia bertarung dengan habis-habisan. Hanya cara balas saja tubuh badan dia. Tapi apa keilmuan yang dia pakai? Sedangkan dia tembak dengan cara yang lebih tepat. Balikkan waktu-waktu dia dah lemah, dah penat sangat-sangat. Biasalah manusia bila kita tahan kekuatan kita sekarang ni segak, memanglah kita boleh pergi tak. Bila kita secara otomatik aura tubuh badan kita pun akan drop juga secara tak langsung. Jadi itu kekuatan dan kelemahan yang ada. Ini yang kita kena perbetulkan. Mana kata semua tu ada sejarah-sejarah dia sendiri. Yang penting kita tahu meletakkannya di bahagian mana. Tak perlu persoalkan, tapi kita boleh pertikaikan di mana kalau seadanya tidak ada dalam Al-Quran. Boleh bertanyakan pada guru tersebut. Baik, saya ada soalan seterusnya berkait juga dengan kebatinan. Daripada panel saya lah yang bersoalan ni. Mana ada panel lain? Panel 3 je. Panel yang saya memberi soalan. Oh, okey. Baik. Mampukah kekuatan fizikal itu boleh ditingkatkan melalui kebatinan? Baik. Okey. Pertamanya kita kena faham kebatinan. Itu saya kata kebatinan ni, bila kita nafas pun, itu ada ilmu batin juga, ilmu rohanian. Sebab nafas ni sesuatu yang tidak dapat diperlihatkan. Kita boleh rasa, tapi kita tak boleh lihat. Kalau kita hembus, kita boleh rasa angin dia, tapi kita tak boleh nak pegang, sentuh dan sebagainya. Itu salah satu. Mana kata kalau contoh daripada sudut latihan atlet-atlet yang mana ada pun sama ada juara dunia dan sebagainya, mereka pun melakukan dengan pernafasan. Pernafasan tersebut digabungkan dengan kalimah-kalimah syahadah, Fatihah dan Kursi sebagainya. Bermakna meningkatkan kekuatan tubuh badan yang dikatakan tadi. Contoh tangan kita bila kita buat begini, kita lembiklah. Mana kata kita tapi kalau kita keraskan begini, dia akan jadi keras. Tapi kalau kita keraskan dengan nafas, dia akan jadi lagi keras. Mana kata ada 3 fasa. 3 fasa pertama kosong, tekan sakit lah. Tapi fasa kedua kita keraskan, guna kekuatan kudrat. Tapi bila kita guna kekuatan nafas dan juga kudrat, ini jadi kudrat dari Allah. Jadi kekuatan tu akan jadi kuat. Ini yang menguatkan. Mana kata bila ada gabungan keyakinan kita, hakul yakin kita, itulah tenaga yang boleh meningkatkan kekuatan fizikal kita secara tak langsung. Sebab pernafasan sama juga macam contoh kalau kita main mana-mana silat pun lah, dia buat hentak tubuh badan, tum. Kalau dia tak ambil nafas, tak tahan, sakit lah. Mana kata kekuatan tu akan jadi lebih sakit daripada biasa. Dia akan, faham tak? Tapi kalau kita tahan nafas,
Mana kata kita ada kekuatan protection yang lebih kuat lagi daripada sebelum tu. Itu yang dikatakan kebatinan. Tapi kebatinan ni nafas yang di mana dengan gabungan kalimah-kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kena perbetulkan persepsi orang kat luar sana lah. Bila nampak kebatinan je berkait dengan ilmu hitam. Dia itu saya kata tadi ada isu-isu kuat. Itulah saya kata tadi ada isu-isu di mana benda-benda yang macam isim, tiba-tiba belajar silat tak habis kononnya, tiba-tiba jadi gila, cakap sorang-sorang dan sebagainya. Benda-benda ni berlaku, saya tak menyatakan tak berlaku. Berlaku dalam dunia kita sekarang daripada dulu sehingga sekarang. Tetapi dan mengikut kajian saya sebut perawatan Islam juga dan sebagainya, mengikut kajian dan sebagainya. Ngomong lagi. Multitasking. Semua kita sapu. Okey. So, apa yang saya dapat pengalaman hanya 10% saja yang begitu. 10% daripada 90% dalam Gambar gila pasal betul cinta. betul cinta lagi ramai daripada orang yang isi pasal silat dan sebagainya, pasal tak belajar habis dan sebagainya. Sebenarnya tak, sebenarnya bergantung pada minda kita. Semua pada minda kita juga. At the end, itu kebatinan ni atas izin Allah. Kalau jadi. Kalau tak jadi maka tak jadilah. Yang ini yang kita kena tengok dan perlihatkan balik. Itu pada pandangan saya lah. Secara kita nak cukupkan persepsi kita ni, kita kena kuatkan pada minda kita. Bukan semua perkara begitu, hanya 10% saja. Kita hanya diburuk-burukkan, diprovokkan oleh orang benda-benda yang negatif. Walau negatif tu hanya 1 atau 2 nisbah dia daripada 10. Itu je sebenarnya yang berlaku sekarang ni. Baik. Saya kembali kepada ni lah, Cikgu Makli. Saya bertanyakan soalan kepada Cikgu. Dapatkah Cikgu setuju ke soalan ni? Saya pun tak berapa setuju. Dapatkah silat melonjakkan permainan silat ini di dalam perfilman? Meningkat naik sama seperti Kung Fu, boxing, Muay Thai? Itu tanya saya soalan. Tak apa, kita tanya. Baik, Boleh minta. sebab saya dengar Cikgu Makli nak Okey, ke arah mengarah filem kan lepas ni. Baik. Gila lah. Ni lah berlakon. Saya nak berlakon yang jahat. Adakah betul ke silat ni dah tak bersaing dengan Muay Thai, boxing dan sebagainya? Nok Kasyam heroin nak saya kata. Kalau kita lihat di persada antarabangsa, Baik. pesilat daripada Indonesia sudah masuk ke Hollywood. Baik, betul. Dalam filem-filem Hollywood yang terkenal kan. Mungkin Cikgu boleh bagi contoh? John Wick 3. Boleh, Macam Kang Sesep kan dengan Haduka. Yayan. Bukan. Ya. Kan dia scene tu dia menunjukkan gerak Baik. persilatan Baik. dan bergantungannya. Sebenarnya kita tak, kalau kita seorang penonton penggemar filem filem aksi, Baik. kita akan sampai ke chapter John Wick yang 3 tu. Baik. Sebab kita akan suka yang cerita. Dan ada lagi cerita pelakon daripada Iko Uwais merantau. Kita boleh tengok kan The Raid kan, dia berlakon banyak. Dan benda tu sampai ke peringkat ke luar sana. Jauh sebenarnya. Antarabangsa. So saya berpendapat mereka yang bertanya tu bagus. Kalau kata tidak tu sebenarnya bukan. Kita macam saya punya analogi saya mudah. Kalau kita duduk di kampung, kalau kita kata silat dah sampai ke bandar, pasal kita tak pernah pergi bandar. Okey, baik. Analogi saya begitu. Jadi jawapan saya macam tu saja. Baik. Mudah sangat. Pada pandangan pangeran pula. Apa tu? Adakah tadi soalan tadi, adakah silat mampu melonjakkan naik namanya seiring dengan Muay Thai, kickboxing Melalui filem. melalui filem? Ya, bagi saya apa tidaknya, sebab seperti mana yang Peringkat Mali dah katakan tadi lah, di mana Yayan, Cecep, Iko dan sebagainya. Sebab bahkan ramai lagi, bukan setakat tu. Kalau Muay Thai, Ombak kan, dia dah pergi dan sebagainya. Kalau di China ada Jet Li, ada Jackie Chan dan sebagainya. Dia orang bawa martial art tersebut sehingga martial art tu menjadi satu tradisi yang dihormati di sana. Kan, silat ni yang orang nampak sekarang ni, kalau pergi Hollywood dia nampak Indonesia lah. Negara Indonesia lah yang dia akan nampak. Malaysia ni dia nampak juga cuma tidak sehebat bagaimana di Indonesia. Jadi melalui perfilman yang kita sampaikan dan sebagainya, benda tu dia akan jadi satu impak yang sangat luas dan besar, di mana perbezaan keilmuan tu pun dah tak sama dah. Mana kata seni ni, permainan gerak dia semua bagai, sebab cara Indonesia lain, begitu cara dia. Cara tanam Melayu Malaysia begini pula caranya, lain-lain. Jadi dia akan jadi berangkai. Benda ni lah yang menjadi satu semangat, di mana dia membawa kepada satu tradisi yang orang akan nanti-nantikan. Saya pengalaman saya pergi ke Rusia. Saya pergi ke Rusia di mana himpunan martial art. Di martial art sana memang ramai lah kan. Dan awal-awal pun ramai lah orang martial art semua kan. Ada lagi nak pergi. Kalau rumah tengok kan ni.
InsyaAllah dia tengok kan. Tapi tak apa. Alah masuk lepas. Dia sporting. Dia bodoh. Saya berborak dengan mereka, okey, English dan semua bagai. Saya duduk dengan tim Israel, saya duduk dengan tim Jerman dan sebagainya kan. Mereka berkongsikan pasal filem, pasal art, filem semua bagai. Mereka kat Russia dia ada satu filem juga tau, superhero yang mereka memang agung-agungkan dekat sana. Yang hebat. Saya rasa semua orang tahu kot filem Russia punya superhero. Dia lebih kurang macam Avengers juga. Kan, saya tengok tajuk dia apa. Mereka cakap apa semua baik. Benda tu jadi satu impak di mana orang kat Russia sana memang nak belajar seni yang apa yang dia tampilkan tersebut. Walaupun benda tu bukan daripada tradisi dekat Russia. Benda ni sama juga macam ada kat Malaysia. Kalau dia nampak dalam bentuk visual, sebab kita banyak bercerita, macam sekarang kita bentuk bercerita. Mana kata silat tu bagus, silat ni apa semua. Dalam bentuk visual pula, dia perfilman ni lebih kepada fantasy. Dia bukan reality. Reality ni maksudnya sesuatu yang memang kita tak plan pun. Dia kalau macam fantasy ni sesuatu yang dah dirangka, dirancang, tetapi indah dan cantik. Benda tu diangkat atas satu semangat di mana kita bawa kepada silat tersebut supaya ada nampak aksi pertarungan yang cantik. Orang nak tengok hiburan, keindahan. Dia bukan nak tengok gocong semua bagai yang teruk tu ni. Jadi benda ni lah yang membawa satu impak kepada satu dunia di mana pertempuran ni menjadi satu aksi yang bukan setakat hobi tetapi memang dia nak main. Tapi bila masuk bergelang gambar, orang tahu langit tiga dah. Bila sebab bergelang baru bertempur, sakit tak sakit dan sebagainya. Tapi bila dalam fantasi, dalam lakonan, dalam arahan dan sebagainya, benda tu dirangka untuk menaikkan semangat. Benda ni yang orang Rusia sangat-sangat bangga dan kita pasti lebih bangga lagi sebab kita banyak filem-filem silat sebenarnya. Sebenarnya drama-drama silat pun banyak yang tak keluar sampai sekarang sebab ada isu-isu dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya satu impak ancakan paradigma yang akan mengangkatnya kepada satu level yang sangat luar biasa. Baik. Saya ingin nak bertanya soalan yang seterusnya. Adakah untuk filem? Saya lagi. Okey. Untuk filem okey, kita masuk Arena Gelanggang punya ni. Adakah ada campur tangan daripada orang luar yang membuatkan silat ni kurang mendapat permintaan daripada producer mungkin? Adakah benar? Campur tangan dia orang luar maksudnya macam mana? Mungkin tak nak menaikkan silat campur tangan mungkin daripada saya tak nak sebutlah takut ni campur tangan orang luar tak nak menaikkan silat. Adakah benar? Pada pandangan saya lah, sebenarnya kalau mengikut daripada pengalaman saya cetek dalam dunia perfilman atau dunia semua bagian ni, sebenarnya tidak juga. Sebab fokus utama yang berlaku sekarang ni adalah sebab dana, bajet. Kalau dalam dunia filem, sebenarnya semua totally sebab bajet. Kalau ada dana dia, dia akan jadi. Tapi kalau tak ada dana dia, walaupun mana hebat sebab kalau contoh kalau dalam scene-scene dan sebagainya, untuk scene fighting dan sebagainya ni, contoh Pascal pun walaupun dia tak bercirikan kepada silat dan sebagainya, tetapi dalam pertempuran tu yang buat pengarah tu Adrian Teo. Orang bukan orang Melayu. Betul. Kan? David Teo pun kalau buat cerita-cerita pasal gangster-gangster pun bukan orang Melayu. Tapi dalam tu ada seni pertempuran. Betul. Jadi dalam seni pertempuran tersebut sebenarnya diraikan semua orang, tetapi yang menjadi masalah dia sebenarnya dana sebenarnya. Sebab tidak ada ramai orang yang berani kan. Contoh Datuk Syamsul dapat Datuk lah Syamsul Yusof kan. Syamsul Yusof dia buat mak kilau dia, adik putra jadi sebagai mak kilau di mana dia ada 5 juta modal. Dia boleh buat benda tu. So dia berani lah. Benda tu dia buat semua bagai. Jadi kalau orang lain dia tak ada. Jadi sebenarnya bagi pada pandangan saya tak ada campur orang luar daripada campur tangan. Semua dia tidak ada ke arah itu sebenarnya. Yang penting ada dana je. Tak kisahlah orang Melayu ke orang Cina ke India ke, dia bagi dana, benda tu insya-Allah mesti jalan. Dia dengan artis semua. Saya lupa nak bantu pula. Saya lupa nak tambah yang pasal pistol tadi. Okey, baik. Silakan. Saya pistol tadi berkenaan. Secara ringkas ni? Baik, saya bagi sikit fakta berkenaan dengan pistol. Secara ringkas kalau boleh untuk ciptakan masa. Barat telah mencipta pistol, dia panggil flintlock pada abad ke-16 yang mereka khas. Lock ni dalam bahasa France. Dia guna lock. Saya bagi kunci. Masa dulu bang, pistol abad 16. saya baca yang ni dulu. Saya baca ngundur dulu. Okey. Direka khas oleh Marine de Bourges yang bekerja untuk Raja Henry yang keempat pada, kena ingat, 1610. Dia menulis pada penemuan kepada yang 10 3 konsep ketuk, pecik, bola. 3. Tapi kita kena ingat pula di bahagian timur pula, iaitu yang kita gelarkan sebagai pemuras dan selakon. Dan pemuras ni dilahankan daripada gobek api dan muras yang diideakan daripada meriam sundut. Yang meriam sundut dan yang menggunakan perahu ni dia panggil blunderbuss. Blunderbuss satu sumber telah mengatakan bahawa senjata api yang terawal
terakul kancing yang beroda saiz 28 cm manakala pemuras 41 cm yang digunakan oleh kerajaan Brunei dengan menggunakan pemuras sebagai alat kebesaran raja. Ya. Dan yang penemuan yang terbaru di Sungai Lembing adalah pada kurun ke-13. Kita dah dulu lah. Maksudnya penggunaan senjata api itu dah dikomersialkan bukan baru jumpa pada abad 13. Maksudnya sebelum daripada itu sudah dijumpai. Dan catatan Alfonso de Albuquerque yang ditulis di beliau, senjata api telah dirampas sebanyak 3,000 oleh Portugis dan 8,000 daripada pelbagai jenis. Maksudnya bukan pemuras saja. Mana Melaka perang masa tu dah pakai senjata api. Dah senjata api. Jadi kalau kita kata silat tak boleh ngelak pakai senjata api, apa guna benda itu kalau tak boleh ngelak? Baik, ada kelemahan juga. Okey, saya bagi itu je. Baik, saya ada soalan untuk Tuan Syah. Oh. Baik, silat pada saya senjata pada kita, betul. Baik, ada orang berpendapat tak perlu belajar silat kalau kita dah ada undang-undang zaman dah moden. Adakah benar? Saya baru ada customer saya baru ni datang ex-magistrate. Dia datang. Kalau orang datang dalam rumah kita bedal kita tak salah. Tak salah. Dia datang buat barang, tikam dia. Kita tak salah. Minta maaf, sebelum ni saya ada temu ramah Master Syarifuddin. Dia berkata kalau walaupun orang yang masuk ke dalam rumah kita tidak bersenjata, dan kita bersenjata, itu tak kena salah. Kau cuba apa pendapat? Susah, saya bukan orang undang-undang. Tapi dalam mentahan diri tu, kalau kita ada dalam private, kita punya kawasan private kita boleh mempertahankan diri apabila ancaman sampai. Dan baru ni hanya saya tangan kosong atau dengan senjata sekali? ikut belakang ke dia pakai senjata, kita pakai senjata lah. Baik. Baru ni saya bersembang dengan ESP Syah. Kalau Facebook Syah Al-Kawi, mungkin dia tengah tengok lah. Jarak 1 meter Tepuk dahi Syah tu. jarak 1 meter, apabila ada ancaman 1 meter, kita boleh mempertahankan diri kita. Kerana dia berada di dalam jangkauan kita. Jadi undang-undang tak semestinya boleh menarik kita lah tu. Jadi kita perlu mempelajari betul. Kena belajar. Baik, saya nak tanya kepada Pangeran pula. Benar ke tiada wakil dan calon silat kita hantar ke pertandingan mungkin international ke, seperti MMA, kickboxing ke apa sebagainya? Ada anime masyarakat mungkin Pangeran boleh ni. Benar ke memang tiada? Sebab ada komen-komen yang negatif mengatakan silat tak pernah dihantar, masuk silat olahraga je katanya. Kalau kita tengok One Silat, Baik. mungkin dia tak dia pandang pada sudut silat olahraga. Silat One Silat ni dia mana-mana masyarakat pun boleh masuk. Cuma dia bawa gaya silat, tapi mana-mana masyarakat pun boleh masuk. Baik. One Silat salah satu yang dah lama tak ada lah. Dulu dia ada anjurkan. Benda tu ada lawan dengan international. Tak ada isu pun. Orang silat, mana kata kalau contoh kita pergi kat Thailand sendiri pun ada juga silat yang main international. Kita sendiri pun ada juga silat yang main international, yang main versus. Contoh kalau macam kita sekarang ni F3, contoh F3 kan, freestyle combat, di mana F3 tersebut ada juga silat versus dengan muay, silat versus dengan taekwondo dan sebagainya. So benda tu yang siapa? Sama ada internal ataupun external berlaku. Baik, maknanya silat bukan jago kampung semata lah. Tak. Memang kita ada menghantar. Silat memang ada menghantar waktu. Menang pun ada, kalah pun ada. Normal lah. Betul. Baik, saya nak tanya kepada Cik Muhammad Ali. Adakah usaha-usaha menaikkan warisan silat ni di mata yang lebih tinggi? Mungkin melalui NGO, aktiviti-aktiviti dan sebagainya. Adakah? Maknanya wujudlah sebenarnya. Okey. Saya kenal dia pun melalui NGO juga. Kan masa tu berhimpun lah dekat Tasik kita bangsa. Dunia Silat Melayu Malaysia. Saya tak ambil tugas jawatan kuasa lah. Saya menyaport, betul saya menyaport menyokong lah. Ada program kita pergilah kalau kita Sekarang zaman TikTok boleh. So kita pergi support apa-apa program. Kalau tak boleh pergi itu maksudnya ada kerja lain lah. Jadi sebenarnya usaha-usaha tu sebenarnya daripada warga bersilat dan aktivis budaya ada. Cuma media tak sekuat mana yang orang jumpa. Jadi macam saya cakap tadi lah, kalau kita duduk di kampung, cerita dekat Bandung dah meletup dah. Jadi kita kata benda ni tak ada. Padahal benda tu ada sebenarnya. Cuma iklan-iklan yang meletup macam seperti yang kita tengok kat luar kan, kungfu dan sebagainya, meletup iklan dia dalam filem dan sebagainya. Cuma kita tak buat benda tu secara
betul-betul meletup. Maksudnya benda tu tak viral betul-betul. Rupanya ada NGO yang membuat benda ni. Ramai sebenarnya. Bukan kita NGO yang support program kesilatan banyak. Di Melaka, di mana Johor. Semua negeri ada. Mengatakan semua negeri, sampai sekarang semua negeri ada. Benda tu bergerak. Kadang-kadang tak suruh pun dia bergerak sendiri. Cuma pada pandangan saya iklan media tu sama ada sampai tak sampai ke dia. Apakah punca dia? Adakah seperti yang Pak Kira cakap tadi, dana, bajet? Ataupun itu saya kata dia silap dah tak relevan. Iklan, setiap iklan tu perlu, salah satu dia perlu bayar sebenarnya. Kan? Buat imak kita minum teh tarik pun kena bayar. 10,000 tak lagi. Ini semua tak tahu apa ni. Betul lah. Kalau dalam marketing tradisi boleh, kita boleh pakai iklan tradisi. Tapi sampai bila kita nak pergi jumpa orang? Ada masa kan kita gunakan platform media sosial. Kata tadi teknologi tak kalah. Kan? Jadi kita gunakan platformnya sebaik-baiknya. Hidayah tu biar Allah Ta'ala sendiri yang pilih. Kita dah usaha sebaik mungkin kan. Abang kata-kata kita pergi rumah ke rumah, ketuk pintu, kita ajak orang pergi masjid dan sebagainya, keluar 3 hari, 40 hari dan Masya-Allah Tuhan. kan? Jadi masa keluar 3 hari tu kita cerita sikit pasal silat dan sebagainya. Rupanya bukan pasal silat, suruh keluar 3 hari. Kan lepas tu Kalau 3 hari boleh training kan? Dalam 3 hari tu betul-betul dapat kan. Kalau boleh sanggup hantar budak camp motivasi dalam 3 hari tu kan, Tok Siap boleh ngajar silat budak-budak yang keluar 3 hari. Saya keluar 3 hari bukan belajar agamanya, silat belajar. Bagus. Balik-balik anak dah boleh buka bunga dah. Contoh. Moga kalangan kalkun dengar. Saya hanya menyampaikan idea saja. Bab kata tadi jangan beriman dengan pendapat saya. Saya nak tambah sikit pasal NGO tadi. Kalau kita balik pada tajuk memastikan tadi saya kata tak relevan kan. Sebenarnya benda ni dia bergantung pada individu kita. Macam saya kata tadi lah, kita kena berubah sendiri. Kalau kita tengok sekarang ni silat yang ada ni, kita berada di kampung, kita berada di taman-taman, kita ubah corak pembelajaran kita, corak target kita, pergi ke pondok-pondok madrasah-madrasah yang ada. Silat kena masuk ke sana sekarang. Sebab satu, diorang ni duduk belajar sana 3 tahun diorang tak keluar. Kemudian budak-budak yang ada kat madrasah ni, semasa saya mengajar di madrasah, ada 3 tahun kat sana, budak dia baik-baik, habis silibus. Punca utama silat tak berkembang disebabkan tadi pertama kejaya lah. Sebab apa tak ada kejaya? Jurulatih tak ada. Tak layan jurulatih. Jadi kita ni sendiri jangan kita salahkan ke orang lain, jangan salah ke government, ke pihak media, jangan kita salah. Kita sendiri kena berubah. Kita kena ubah cara kita. Tahun depan 2021 buat sikit ajakan paradigma. Daripada berada dalam gelanggang yang ada di kampung, di balai raya, malu kan? Kita dah merdeka berapa lama dah cikgu, bangunan pun tak ada kan? Bangunan pun tak ada. Sekolah kalau di China dia ada sekolah kungfu kan? Tempat lain ada. Kita kena ubah. Pergilah ke madrasah ni tuan-tuan. Selama saya terlibat dengan guru ustaz-ustaz ni, dia orang kaya-kaya kan? Berapa lama dah gayung manfaat? Saya 13 tahun. Ada bas? Ada bas? Madrasah buka setahun ada bas. Madrasah buka setahun bas ada. Kan? Itu beza dia. Maknanya dana diorang banyak lah. Dana bukanlah nak kata itu sebab kalau perasan tahun 2008 saya pernah bawa satu cogan kata ulama dan pendekar berpisah tiada. Kenapa saya bawa benda tu? Sebab dulu macam kata pangeran tadilah, orang dulu mak kilau ke Tok Baman, Tok Naik, orang-orang yang alim dan mereka pendekar. Jadi kita kena pecah benteng antara agamawan dan budayawan ni. Kita masuk join dia orang, salurkan ilmu. Sebab lahirkan jurulatih di kalangan dia orang. Madrasah banyak tuan-tuan, lagi banyak pada kalangan silat. Baik tu, saya nak bertanya sikit soalan. Mana adakah tidak benar orang-orang yang alim-alim ni menolak seni silat ni? Tidak, dia orang menerima. Cuma sekarang okeylah, NGO mungkin yang dengar ni ada di kalangan NGO yang ada, mungkin Uja Joni tengah tengok, Pak Lee tengah tengok kan, mungkin DSM punya presiden kan dah tengok, NGO yang tengok. Gerakkan gerakan ni. Kita berbincang, kita bersembang dalam Facebook air zaman lah apa semua, tapi kita tak buat tindakan yang kita sebagai penggiat budaya ni, kita tak buat benda ni. Patutnya kita dah lakukan, buat kerjasama dengan pihak-pihak agamawan, maknanya orang alim-alim kita, pecahkan tembok sempadan kita, pergi ke diorang,
rendahkan diri kita sikit, buang sikit sifat kependekaran dulu, masuk ke sana. Ajarlah ilmu-ilmu ni kepada anak-anak tahfiz ni. Adakah susah untuk berurusan dengan mereka? Saya okey. Selama saya terlibat dengan diorang, dan saya pun tengah merangka satu strategi lah bersama dengan ABM untuk pergi ke madrasah. Kita nak pergi semua madrasah yang ada dalam Malaysia ni. Baik. Contoh, Cikgu Abang Ali ni duduk mana? Lepeh contoh. Apa madrasah ada, pergi sana mengajar. Apa perguruan yang ada, Gayung ada sini, kau pergi mengajar madrasah sini. Kalau aku boleh madrasah yang ada dalam sekolah ni dan dalam Malaysia ni, kita nak masuk, silat nak masuk. Sebab apa? Sekolah HPTA kita tak ada nak masuk. Sebab dia dimonopoli oleh golongan-golongan tertentu. Orang silat faham benda ni. Jadi pergi ke madrasah, banyak madrasah yang private yang ada. Sebab isu kita tak ada jurulatih. Kalau kita mengajar di taman, habis SPM, budak dah bekerja, masuk sana, budak pun dah hilang. Ini masalah utama kita. Ubah corak kata kita, NGO yang ada, DSM, ST, ABM, Warisan Tanah Adat, banyak lah. Armada Melayu, bawa orang silat ni pergi ke madrasah. Dah sampai masanya, ulama' dan pendekar berpisah. Saya kongsi yang pengalaman saya lah. Saya dalam Darul Maarifat, kita ada tahfiz kita sendiri tau. Oh, okey. Menarik. Dalam Darul Maarifat ni kita ada tahfiz kita sendiri kat Bukit Tinggi. Memang kita ada bangunan dan sebagainya lah. Jadi diorang ni bukan daripada golongan-golongan yang orang senang juga. Tetapi bila mereka belajar, orang tahfiz ni belajar Quran hari-hari, mengaji dan sebagainya, bila bermain ilmu silat, cepat sangat tangkap. Saya Alhamdulillah daripada 8 gelanggang saya ada satu sekolah tahfiz, Sedarat Syabab di Kepong. Saya mengajar. Kat situ ada lebih kurang hampir 50 orang pelajar tahfiz. Daripada kecil sampailah umur 20 tahun macam tu lah. Okey. Mereka ni ajar dalam tempoh tak sampai sebulan, mereka boleh dapat keilmuan yang diajar tersebut dengan cukup cepat dan pantas. Orang-orang tahfiz ni sebenarnya, bila saya berborak dengan ustaz yang ada mengajar dan sebagainya, mereka sebenarnya berkeinginan sebenarnya, tetapi tidak ada, mereka tidak dapat info yang tepat bagaimana nak ada orang invite ke, nak apa semua bagai. Jadi betul lah kepada Tok Siap kata tadi, kita sendiri yang kena pergi ke tempat-tempat tersebut untuk volunteer. Kita nak ajar. Sama ada diterima ataupun tidak, itu perkara kedua. Tetapi kita dah memberikan jalan dan guidance bagaimana kita nak buat ini. Dan benda ni jadi. Dan anak-anak tahfiz kat sana, masa di Darul Syabab di Kepong sana, Mutiara Makna di Kepong, diorang ni sangat-sangat excited sebab diorang hanya belajar hari-hari. Alhamdulillah bagus orang belajar mengaji dan sebagainya. Bila malam belajar ilmu silat, ilmu tempur dan sebagainya ni, mereka punya seronok sampai minta request nak hari kedua, nak hari ketiga lagi. Sebenarnya ramai orang yang begitu yang nak, tetapi mungkin tak sampai. Tiada peluang. Mereka tidak ada peluang untuk dapat benda tu sebab mereka mengikut daripada tahfiz tempat tu sendiri punya pengurusan. Jadi benda ni yang kita kena cuba sampaikan juga. Saya nak tanya sikit Pangeran, minta maaf. Silakan. Berapa yuran sana seorang? Saya ambil RM10 je. RM10 lah. Saya mengajar di Darul Ulum sebulan RM20 seorang, ada 126 orang. Jadi di satu madrasah saya boleh dapat 2,000 lebih. Bayangkan kalau saya 3 madrasah, 6,000 saja ngajar je. Jadi tu saya katakan, silat ni kena jadi kerjaya. Jadi itulah, kena pergi ke sana. Dia orang banyak duit. Berkenaan dengan yuran lah. Saya sentuh sikit berkenaan yuran. Yuran ni keropok ni. Saya macam lah. Berkenaan yuran pula. Keropok ni. Di kampung-kampung saya masih ada dengar lagi ada yang mengambil yuran sekitar RM5 sebulan. Saya tak tahu. Saya yuran mahal. Di kampung masih ada RM5. Ada yang ikhlas hati. Ada ikhlas hati. Ada apa pandangan cikgu, apa pandangan Tok Siap? Adakah saya ada yang saya letak yuran, ada yang saya mengajar ikut suka kan. Bagi kan, tapi selama saya mengajar ni belum pernah kita saya ambil duit yang ada tu, kita pergi ke kelab lah. Kan pasal dulu guru saya mengajar tak ambil duit. Jadi kita pun mengajar pun tak ada dah minta duit. give and take lah. Dia itulah yang saya kata dia, pasal tajuk yang kita bagi tadi masih relevan ke silat. Kan RM5 tak relevan lah kan. Itu saya kata khabar tadi tak relevan lah, kena ubahlah cara kita tu. Jadi kalau kita nak ambil collection, sebelum ni kita ambil RM5, kita nak ambil RM20 orang ni kali ni, siaplah facility kan, mesti ada punching bag, mesti ada barang tu, barang dah ada barulah boleh tak RM20. Ini gelanggang kosong kau nak bawa orang RM20 macam mana? Baik. Kan? Itulah, ada facility, ada aircon ke semua, ada mattress semua kan. Kau nak tibai RM50 pun boleh. Adakah cikgu setuju yang seni silat, persilatan adalah satu industri?
itu saya kata tadi, kalau kita jadikan dia kerjaya, dia boleh jadi industri lah. Masalahnya kita sekarang, kita tak jadikan silat tu sebagai kerjaya. Baik. Kita tak develop orang silat ni, guru kejurulatih tak develop anak murid ni jadi kerjaya. Kalau belajar silat ni suka-suka. Jadi mak ayah akan anggap silat ni buang masa. Baik, kau pergi baca buku, kau jadi doktor, jadi arkitek. Baik. Cuba jadi silat ni, wih, dia mengajar silat, income dia RM20,000 sebulan. Ini yang mengalah. Jadi agak-agak dulu, Baik. awak berapa umur sekarang? Saya 26. Nah, dulu belajar sekolah mak tak bagi pun main bola sepak, sukan. Buang masa je. Tengok orang player bola sepak gaji berapa? Menyesal tak belajar betul. bola. Kena jadi yang kerjaya, insyaAllah. Tu saya kata, kalau kita kira pasal saya ni orang berniaga, kita kira mudah kan. Satu sekolah kau boleh dapat RM2,000, kau ada 4 sekolah kau dapat RM8,000. Masa kau free. Baik. Kan? Nak pergi hari-hari berjalan pun boleh. Baik, saya nak tanya Pangeran pula. Mungkin ada masa ada lagi. Baik, mungkin tidak risau ke bila kita mengambil yuran yang tinggi, orang akan kata kita ni menunggang warisan pula. Menunggang seni silat. Apa pendapat Pangeran? Okey, bayuran ni sensitif juga sebenarnya kan. Cakap je. Sebenarnya tinggi yang macam mana tu? Kan? Kalau katakan masih dalam bawah RM50, RM60 tak tinggi pun sebenarnya. Kan? Kita bayar kita punya untuk internet sebulan pun dah beratus-ratus. Kan? Belum lagi belanja rokok dan sebagainya untuk seorang individu dan sebagainya. Sebenarnya yuran kita boleh letakkan atas dia bukannya pasal yuran pengurusan semata-mata, tapi atas dasar jasa guru tersebut, keringat guru tersebut, dan juga bagaimana kita nak menghargai. Kalau orang dulu-dulu dia tak ada duit nak bayar, dia bawa apa? Dia bawa beras, dia bawa jagung, dia bawa bahan-bahan mentah dan sebagainya, ikan ke apa sebagai galang gantinya. Tapi zaman sekarang ni dah berbeza. Kalau bawa benda tu kau apa mepek ni kan, ada mungkin akan jadi berbeza-beza. Tapi kalau ada orang bawa, sebab ada juga saya punya anak murid, dia bawa juga, dia bawa beras, dia bawa gula, dia tak ada apa semua. Okey, tak apa, kita terima lah kan. Ada nombor lebih. Buat 2 kilo saja. Jadi Itulah sekali. Cukuplah 3 bulan dia datang, ada dah kan. So benda tu, jadi benda-benda macam tu sebenarnya tak jadi salah pun kalau kita nak letak yuran dengan, cuma janganlah melampau-lampau batas sangat yang melebih-lebihan kan. Mengikut daripada apa yang disampaikan. Kalau setakat sampaikan tu ilmu tu tak sampai kepada contoh ialah kelengkapan dan sebagainya, benda tu tak berbaloi dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi ilmu ni, kita faham, semua tahu ilmu ni boleh guna sampai mati, walaupun dalam bentuk teori, tapi dalam bentuk praktikal lebih bagus kan. Benda-benda macam ni kalau diberikan satu, anggap tu sebagai satu fidyah kepada guru, tak kisahlah dalam bentuk apa saja pun kita anggap sebagai fidyah kepada guru saja. Sebab mungkin kalau kursus, biasanya memahan ni kalau kursus mungkin 200 lebih, 300 lebih untuk kursus 2 hari atau 3 hari kan. Itu one time je. Selepas tu untuk bergelanggang setiap bulan ke apa semua bagainya. Kalau orang silat ni, setahu saya lah, paling mahal pun mungkin RM120 je untuk sebulan seorang kan. Itu pun daripada 120 tu mungkin ada 10 orang je anak murid yang ada dalam tu. Adalah beberapa semua bagai. Tapi benda-benda macam ni yang susah untuk kita, ada setengah tu dia tak meyakini. Tapi kalau macam kita yang jadikan sebagai kerjaya, kita ada sistem yang kita tahu, okey ni berapa, ni berapa, ni berapa, at least bila berkumpul-kumpul jadi banyak agak, walaupun dengan bermula RM20 ke RM30 pun. Begitu. Yang penting kita tahu bagaimana nak menguruskan. Okay. Komen sikit dia punya komen tadi. Untuk imam pun ambil alaman. Betul lah tu. Baik, soalan seterusnya. Satu permasalahan saya ingin bertanya. Soalan terakhir ke? Oh tidak. Permasalahan macam mufti pula. Okay, Cikgu Mak Ali. Masalah perbandingan seni silat dan seni silat yang lain. Membanding-bandingkan silat ni, silat tu, silat A, silat B, silat C. Adakah punca perbandingan ni adalah membuatkan silat tu value dia makin down, makin jatuh? Saya bagi analogi je, saya tak bagi komen. Pasal ilmu ni dia tak sama kita anggapan. Macam lagu Raja Razim pula anggapan. Dia lain pun, dia aktor dia cakap Seperti kata guru saya, jari ni ada 5 lah. Kalau terlebih tu rezeki juga. Jari ada 5 dan setiap 5 jari ni tidak panjang. Kalau kita belajar silat, kita genggam untuk satu tujuan kan. Baik. Betul. Kalau satu jari tak ada, lain rasa dia. 5 jari tak ada, langsung nak makan pakai apa kan. Ni antara pokok utama dia. Tapi tujuan dia adalah untuk mencapai matlamat tadi. Maksudnya setiap satu jari ni, saya tak tahulah ada guna dia sebenarnya. Saya pun tak pasti. Banyak lagi ilmuwan yang sudah hilang. Setiap satu jari dia ada kegunaan dia rupanya. Kan? Macam juga silat.
Ada persilatan yang memfokuskan dalam bidang tangan kosong yang lebih, ada silat yang memfokuskan dalam bidang tari, macam orang main utara dan sebagainya. Ada silat yang memfokuskan kaedah pukulan, senjata dan sebagainya. Kemudian dalam silat tu juga dia ada permainan senjata mengidentitikan dia. Contoh, silat ni senjata ini, silat ni senjata ini. Tapi itu tidak menandakan kecacatan bagi saya. Kerana apa? Pelengkap bagi diri silat tu sebenarnya adalah apabila kamu meletakkan silat secara diversity. Contohnya, guru akan cakap macam ni, guru saya sudah mempelajari silat sekian, izinkan saya untuk mendalami kesihatan yang lain. Biasa guru bagi. Tapi kena pengambil lah, jangan main lompat. Habis belajar, jumpa beradab tu guru, saya nak belajar dia. Biasa macam tu lah. Abang saya pun pernah cakap kalau nak belajar benda lain, perlu jumpa guru tu, bagi tahu saya nak belajar benda. Okay. So, jadi dia pergi, dia dapat jari yang kedua. Tadi dia dapat asas ibu jari kan? Jadi dia dapat jari yang kedua, yang ni main macam ni pula. Dia lagi seronok. Jadi ilmu tu dia ibaratnya makin minum makin sedap, makin minum makin sedap. Lepas tu bila dia dapat benda tu, dah habis yang tu pula, izinkan guru saya nak belajar ni, pergilah. Masuk jari yang 3, lengkapnya kelima ni dia nampak. Jadi bila dia dahaga buka peti, ibaratnya dia ada banyak minum, Milo, teh, kopi, semua ada. Jadi dia rasa hari ni ini tekak asyik kopi je, bantai Milo pula, kan? Jadi perasaan dia tu melihat bahawasanya silat ni sebenarnya bukan satu perbandingan, dia adalah satu keunikan. Kalau kita melihat berbanding, dia akan cari balah. Betul. Kalau kita lihat keunikan, dia akan jadi kesamaan. Kita tak boleh dapat satu persefahaman, bohong, takkan dapat. Wa imam mazhab 4 pun tak guru sama pun beza dapat. Kita hanya boleh dapat iaitu satu titik persefahaman, tapi beza pendapat. Nah, kalau orang tu berpendapat, buat pengen pernah cakap dulu, kita jangan paksa orang menerima pendapat kita. Tapi macam saya punya pendapat pula, jangan beriman dengan pendapat saya. Dia jadi lain pun nanti kan. Sebab nanti kan dua tok guru ajar seorang anak murid, bila dia keluar pendapat dia, dua-dua guru dia tak sama dah. Dia akan keluar. Sebab kita ni adalah ibaratnya seperti seni. Seni ni satu benda yang sangat subjektif. Contoh kalau saya minum air, analogi guru saya bagi tahu, kopi juga. Orang dulu suka bagi cerita kopi. Kopi yang ingredientnya diajar oleh kepada 10 orang anak murid. Seorang anak murid mendapat bahan yang sama, kopi, gula, air, bekas. Lepas tu pengacau. Okey, ini adalah cara-cara untuk buat kopi. Jadi dia beri kepada 10 orang anak murid tadi. Nescaya rasa kopi itu berbeza. Sebab ada orang tak nak gula, ada orang kurang gula, ada lebih gula. Jadi tetapi tujuannya apa dia? Nak merasai kopi. Dan tujuan utama yang kebersamaan tadi, hilang dahaga. Silat tadi untuk melindungi diri. Yang berbeza pendapat tadi adalah kesedapan kopi. Begitu saja analogi saya. Baik, Pangeran. Masalah membanding-bandingkan silat ni. Apa pandangan? Membandingkan silat masih berlaku lagi ke zaman sekarang? Bagi soalan yang lebih jelas lagi. Yalah, individu kadang setengah orang ni belajar silat A, membandingkan silat aku lebih baik daripada silat B. Yang B ni pula aku rasa aku lagi baik daripada silat A. Tak buluk. Okey, kita tengok baik kan. Dia ada sudut positif, ada sudut negatif. Baik. Dari sudut positif, okey, daripada benda-benda macam tu sebenarnya baguslah. Maksudnya bagusnya bukan dia membandingkan bagus tak bagus, dia satu je jalan dia, bermainlah. Dari situ dia akan dapat pengalaman bila dah bermain bersama, jadi kawan balik dan sebagainya. Okey, mana kata sudut tu positif, benda tu mungkin nampak negatif. Tapi bila kita bukan atas dasar nak membunuh dan sebagainya, kita nak test ilmu je, saya saja nak main dan sebagainya, benda tu jadi positif. Tetapi kalau jadi negatif apabila memperendahkan satu, kau memang tak bagus dan sebagainya, dan mencerita kepada orang lain, kebanyakannya benda-benda macam ni adalah sebab penyampaian kita sebenarnya. Yang kita memburukkan, dia ni bukan bagus pun ni, dia ni ciplak tu, dia ni ciplak ni, semua bagai. Benda-benda macam ni berlaku daripada golongan kita sendiri lah. Dia macam mana jalan sendiri pun, at the end berlaku pertembungan, jadi baik, benda tu positif. Tapi kalau jadi seorang kalah seorang menang, jadi tak baik lagi, nak bergaduh lagi, nak buat geng lagi, itu yang jadi negatif. Jadi kita kena tengok pada pandangan sudut positif dan juga negatif. Ada bagus, ada baiknya. Cuma yang kurang cantik apabila perbandingan tu dilakukan melakukan contoh orang main tari je, bila nak bergaduh kan ni? Main pulut je, bila lawan lah. Ini perbandingan yang tak bagus sebab mereka tidak faham falsafah dari sudut
adalah guru saya kan, salah seorang guru saya, Wak Didi lah, Rosadi Abdul Rahman kan, juara bekas juara dunia kita. Dia beritahu kat saya, okey, saya banyak belajar dengan dia, kata-kata kan. Salah satu yang dia pernah sampaikan kepada saya, buruk pada pandangan kita, tapi lawa pada pandangan mata dia. Maksudnya buah tu mungkin nampak buruk kan, nampak buruk kan, benda tak bagus, tak cantik, tapi bila dah reality, benda tu yang jadi kan. Satu lagi pula mungkin lawa kan, lawa okey, main tari lawa apa semua bagai kan, tapi bila dia pergi jadi buruk. Maksudnya sampai kat orang tu, bila pergi mungkin perlahan perlahan kan, tapi bila dia bergaduh fight, boom, sampai laju kan. Pada mulanya apa lawa sangat ni, tak ni kan, tapi bila pergi jadi buruk pergi sampai. Benda ni falsafah yang kita boleh nampak pada positif dan negatif dia. Jadi bila nak berlaku perbandingan tu, sebenarnya ada, saya nampak dalam dunia kita ni masih ada lagi yang telah tak so ekstrim pada dia punya perguruan. Ekstrim sangat, ekstrim sebagai saya tak tahu lah tidak boleh dimaklumkan lah kan, tetapi jelas terlalu ekstrim sangat dan sebagainya. Terserah pada diri masing-masing lah kan. Kalau sudah dikecap, sila. Tak siap nak sambut. Okey. Jadi apabila dia terlalu ekstrim dan sebagainya, mungkin hasil didikan juga daripada guru ke guru dan sebagainya. Bila dia jangan ekstrim sangat kan. Dia ke arah tu okey. Positifnya kita kena faham, nampak positif dia, tapi bila ekstrim dia akan jadi negatif. Dan dia akan jadi permasalahan yang akan berlanjutan dan akan berlanjutan. Baik. Jadi gitu. Ada positif dan ada negatif. Okay, Tok, apa pandangan Tok pula? Apa tu? Perbandingan, membanding-bandingkan silat A, silat B, silat C, silat D. Bagus lah. Bagus lah, kena banding kan lah. Bagus dari sudut? Mungkin boleh kongsikan sedikit? Adalah perbezaan dia permainan tu kalau kita bandingkan kan. Sebab bagi saya silat ni memang berbeza, harus dibandingkan kan. Tapi macam pangeran kata lah, kita kena banding dengan keadaan yang sihat lah kan. Sebab falsafah setiap permainan tu berbeza ikut pada guru yang mau bawa kan. Mungkin pangeran dia faham begini, Abang Ali faham begini, saya faham begini, jadi berbeza-beza. Jadi macam Abang Ali kata ni, kita kena raih yang keunikan tu. Jadi berbandingkan tu memang lain, sebab setiap permainan tu memang dah lain. Betul. Tapi elok lah, ada yang positifnya. Cuma positif, kalau ada kita negatif terlalu kata pangeran ni ekstrim sangat dengan satu perguruan tu, sebab kita main dalam kampung kita kan, kita tak tengok kat luar macam mana kan. Tanah sendiri, selain tanah awal ni. Itu. Baik, saya ada soalan dekat Imam ni, mungkin soalan yang second sebelum terakhir, second last. Baik, Second lah, mana ada lagi? last tu ni lah, penutup lah. Ya, tu apa tu sebelah tu. Baik, Jauh. silat, dia berapa silat ni tidak sesuai untuk diajar kepada bangsa asing. Seperti orang sekarang ni kita tengok penerimaan orang Mak Saleh lah, kulit putih, sangat nakkan silat. Dan dia cakap Bayar mahal aja. jadi adakah setuju silat ni tidak boleh diturunkan kepada orang yang bukan Melayu, Islam? Apa pendapat Cikgu Mali? Macam saya kata tadi, ini pendapat jangan beriman. Okey. Menurut pendapat saya lah, silat ni boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. Baik. Cuma bila disebut hak mutlak, ia adalah milik orang lain. Okey. Cuma bila kita kata menyebarkan, berkongsi cara membela diri keadaan orang kita di timur ini, maka itu tiada masalah. Yang kebanyakannya guru khawatir adalah kalau dulu punya style. Sebab zaman dulu silat ni ditutup rapat kan. Gerak permainan tertentu tu tak boleh ditonjolkan kepada orang. Baik. Sebab masa itu senjata yang paling utama, senjata utama yang terdekat untuk close combat ni adalah silat lah. Jadi benda tu bahaya. Takut nanti kan salah pandangan dia, dapat orang jahat dia lepuk orang ni mana dan sebagainya. Tapi kalau kita fikir buat jahat pula, kadang orang tak punya silat pun boleh bunuh orang. Bila cuma yang dikhawatiri adalah apabila orang luar belajar silat, anak tempatan tak nak belajar, kurang kata tak nak belajar. Betul. Pemilikan tu beralih pada bangsa lain, sehingga kan anak tempatan kita terpaksa berguru semula dengan orang asing. Ada ke kes macam tu berlaku? Ada. Oh. Siapa kata tak ada? Contohnya Brazil Jiu-Jitsu. Apa jadi pada Brazil Jiu-Jitsu? Orang Brazil belajar dekat.
Japan. Kemudian dia patentkan balik dalam Brazil. Jujur, saya tak katalah dia tu salah. Saya kata, tapi dia kreditkan ujung Jujutsu kan. Brazil Jujutsu BJJ kan. Tapi dia kreditkan. Bayangkan kalau dia hilangkan nama tu dan orang di tempatan dia tak nak lagi belajar Jujutsu tu, dibuangkan Jujutsu dan dipegang Brazil dan dipatentkan, apa jadi? Dia akan hilang kat mana? Dia akan hilang identiti budaya. Bukan pada seni bela. Seni bela dia boleh buat sama, tapi hilang kepada identiti. Contohnya contohkan macam silat. Biasanya orang silat ni kalau jumpa Tok Guru, apa dia bawa? Apa kakeh dia? Apa barang adat dia? Apa budi bahasa dia? Tapi bila pergi pada bangsa yang tak ada mengamalkan kaedah budaya itu, budaya ketimuran, kita panggil barat lah. Dia akan pergi kepada apa? Dia akan pergi pada seni cara nak gaduh, nak buat orang saja, tanpa mengenal keseimbangan tu. Tadi kan kita jumpa guru beradab, dia jumpa, hello bro, silat tak ada macam tu. Jumpa Tok Guru, hello bro, mana macam tu, jumpa Tok Guru, jumpa panggil bro, kan? So hilang dia punya tu. Saya mengatakan dia salah, tapi satu komponen pasti akan hilang, kerana dia tak biasa dengan cara budaya timur. Kalau kita sendiri pun tak nak makan, kita pergi hari-hari pun masyarakat kena kahwin lah. Kalau dia nak belajar kita, anak dia kena kahwin dengan kita. Ambil anak perempuan lah. Cuma nilai yang ada pada pisauan Tok Guru silat tu adalah nilai estetika yang ada pada timur tu. Bila berpindah kepada satu bangsa yang lain, kita akan ajar yang tu, orang kita akan jadi pada dia. Kerisauan yang tu sebenarnya. Kemudian pasal satu lagi, hilang rohani dan zahir tadi. Pasal kita silat, kita pautkan rohani dengan zahir ni disekalikan. Silat tak akan diasing-asingkan. Dan kita silat tak mensekularkan agama. Kita tak boleh asing macam tu, pisahkan macam tu. Cuma biasa kita dengar orang barat dia tak mahu ambil rohani sebab dia kata, silat patut ada Islam, dia tak mahu itu. Jadi menaikkan fizikal. Jadi dia nak yang fizikal dan dia nak kekuatan. Tapi dalam masa yang sama, bila dia minta rahsia, kau kena mengucap syahadah. Dan benda tu kita berpegang. Pegangan yang tu mesti ada pada guru silat. Walaupun dia minda terbuka untuk siapa-siapa saja belajar, tapi kalau pokok asas silat, agama dan silat mesti dipautkan. Tak boleh dipisahkan. Sebab kalau dipisahkan, kita kena ingat kita sebagai orang Islam. Apa saja kehidupan kita, daripada tidur sampai tidur balik, mesti dengan Allah Ta'ala. Dia tak boleh pisah macam tu. Buat silat, sebab silat dulu kita tengok siapa yang pegang. Pegang orang alim ulama. Dan kalau kita tengok anak murid, diturunkan ijazah doa-doa tertentu dan sebagainya. Dia tak ada pegangan secara kosong. Sebab kalau hati kita kosong, kita bergaduh dengan orang, kita akan bergaduh dengan nafsu serakah binatang. Kita tak nak macam tu. Jadi kita berfikir lagi. Kadang orang tanya kenapa silat ni nak selangkah je bila nak masuk kan. Saya tanya guru saya kenapa macam tu. Sebab semasa kita melangkah, otak kita berfikir, betul kan aku nak lawan dengan dia. Masih waras lagi saat akhir. Itu kita nak ajar yang tu. Dan masa tu, kalau dalam bahasa lain kita ambil nafas kan. Tapi sebenarnya kita nak berfikir, masa tengah langkah tu, betul ke aku nak gaduh dengan dia, kamu tumbuk dia kan. Masa itulah. Saat akhir masih lagi berfikir. Itu pandangan saya berkenaan dengan itu, cara mendoniakan silat Melayu. Baik, saya nak tanya kepada Tok Siap. Betul. Guru-guru sekarang banyak simpan rahsia. Sebab tu anak-anak Melayu dah tak nak belajar. Bila dia belajar MMA, tak ada rahsia. Betul ke? Apa pandangan? Itu rasanya dalam page saya tu belum kita. Minta huraian sikit. Dia rahsia ni betul lah kalau ada yang komen dalam page saya tu di kampung. Kalau tak sampai level ni takkan nak cerita permainan tu. Cuma simpan rahsia ni kita tak nak tunjuk sangat permainan kita ni. Kita nak pakai, orang lain tak boleh tengok. Kita kena abad 21 ni kita kena berubah lah. Kita kena tunjuk permainan kita, kena keluar permainan kita, corak permainan dia. Kalau kita tengok, kita contoh lah, kita kena contoh. Kalau dia baik kita contoh. Contoh macam Muay Thai ataupun masyarakat yang ada daripada luar negara. Kalau tengok kat YouTube tu, semua ada, kau boleh belajar Muay Thai tu A sampai Z dekat YouTube. Tapi orang datang cari, orang takkan boleh belajar. Tengok dia nak tiru, dia tak boleh. Dia kena pergi belajar mencari. Jadi kita ni kena ubahlah cara kita tu. Kita kena tunjuk buah-buah kita yang pelik-pelik tu sikit-sikit. Tunjuk macam mana kita training. Kena tunjukkan pada umum, macam ni dia training.
Macam ni sebab ni. Jadi akan datang minat tu. Kita terlalu berasa sembunyi yang benda tu. Sebenarnya saya tulis benda tu sebab saya nak cerita benda ni lah. Kan? Terlalu suruh lah sangat. Tak boleh tunjuk ni. Jadi adakah punca tu sebab anak Melayu sekarang tak belajar? Yalah, kita kena faham lah zaman ni dah begitu kan. Anak saya umur 7 tahun pun dah pegang gadget kan? Dah kahwin. Saya dah mana je. Anak empat dah saya ni. Jadi sejatilah lelaki tu. Kalau lelaki tu dah sejati dah. Lain begitu. Dia saja jujur. Cocok. Nak nego apa? Baik, bagaimana? Last sebelum kita tutup rahsia, bab rahsia tadi. Kenapa ada yang mengatakan kenapa rahsia guru perlu berahsia? Adakah sebab takut anak murid makan guru? Benar ke? Dulu lah dikata benda tu dicanang-canang oleh orang-orang yang kita dengar sebelum ni. Kebiasaan yang kita dengar, kalau ada 7 ilmu dia akan bagi 6, kalau ada 5 ilmu dia akan bagi 4, dan makin lama makin menurun. Benda tu saya, pada pandangan saya sepanjang pembelajaran saya belajar daripada kecil, silat-silat yang boleh beza-beza dan sebagainya ni, saya tak nampak pun sebenarnya itu berlaku. Sebab dalam setiap permainan tu guru akan ajar apa benda yang dia boleh sempat ajar. Dulu tak ada silibus. Sekarang ni dah ada silibus lah. Maknanya kata dia ikut susunan sebab kita berdaftar dan sebagainya. Dulu masa saya belajar kat kampung tak ada silibus pun. Dia akan pergi ke mana-mana yang dia pergi. Yang mana sampai dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya, kalau yang dikatakan simpan rahsia dan sebagainya, simpan tak nak bagi pada anak murid ni, benda tu mungkin berlaku pada dulu, tapi tidak pernah berlaku pada saya. Sebab saya, alhamdulillah, saya menerima. Arti kata lain, kita sebagai anak murid, apa yang guru dah bagi itulah dia kan. Mana kata itulah pelajaran kita ambil. Kalau dia tak cerita, lain cerita, mungkin orang lain dapat ni. Sebab tu kadang setengah orang dia, yang ni kamu mahir untuk permainan tekpi, yang kamu mahir permainan kerambit, kamu mahir permainan ni. Dia kemahiran yang berbeza-beza. Jadi tapi pembelajaran sama. Cuma kemahiran tu dapat berbeza-beza. Dia begitu je sebenarnya. Itu pada pandangan saya sepanjang pengalaman saya belajar daripada kecil sampailah sekarang. Tu dah. Saja try tu. Kita dah sampai ke penghujung. Maka untuk yang terakhir mungkin tu ada sedikit pesanan Untuk apa tu? orang di luar sana berkenaan silat masih relevan ataupun tidak. Silat ni masih relevan lagi. Tapi cuma Relevan dia relevan macam saya kata tadi. Saya sebenarnya saya tak suka bercakap pada orang public pasal dia tak memahami pasal kita. Kan? Saya suka menegur kepada jurulatih yang sama level dengan saya. Kami semua ni guru lelaki ni. Saya adalah jurulatih kan. Kita kena ubah mindset kita untuk bawa silat ni lebih besar dan besar lagi dan lagi. Bagaimana Bang mungkin ada pesanan? Saya bacakan. Dan Said bin Zaid dari Nabi SAW bersabda, siapa yang dibunuh kerana membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh kerana membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh kerana membela darahnya atau kerana membela agamanya, ia syahid. Hadis riwayat Abu Daud nombor 4772 dan An-Nasai 4099. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan sanad hadis ni sahih. Jadi kat situ kalau kita katakan macam mana cara sekalipun kita kena mempelajari sesuatu seni bela diri. Tak kisahlah apa pun, tak sebenarnya silat, tetapi dalam kemelayuan kita masyarakat kita adalah ilmu silat. Maka kita belajarlah. Jadi silat masih relevan? Masih lagi pada jawapan saya sebentar tadi, dia tertaluk kepada pengamalnya, individu tersebut. Masih dekat dengan jawapan. Belajar betul-betul, main relevan lah. Tapi kalau belajar pun dia belajar tapi tak betul-betul. Main straight fight tak relevan lah. Bila bukan yang keluar. Itulah. Baik, untuk tetamu kita yang terakhir, apa pesanan dan Main baca ayat terakhir tu. Cepat nanggur ni jauh rumah ni. Dia berkenaan relevan tak relevan ni, biasanya soalan tu banyak ditanya oleh generasi sekarang lah. Bertanya berkenaan silat tu relevan tak relevan. Bagi saya tak apa, sebab dia bertanya sebab dia nak tahu. Bila orang dah bertanya nak tahu ni, maksudnya Tuhan buka satu pintu hidayat, cuma nak dibuka oleh guru. Baik. Jadi bila soalan begitu sudah ditanya, kata guru saya, wa imma dia musuh sekalipun, dia bertanya tentang kamu perihal yang bukan dia tahu. Baik. Sebenarnya Allah Ta'ala sedang membuka satu pintu hidayat, maka guru jangan tinggalkan. Jangan saya cakap musuh. Buka kan. Jadi kita bukakan pintu dia, tidak kita akan jawab begitu. Kan? Kalau yalah musuh tu memanglah musuh. Tapi kalau kita ambil teladan Nabi SAW, dia melihat musuh tu
sebenarnya adalah umat dia. Benar tuan, benar. Jadi kalau kita melihat orang yang bertanya adalah umat Muhammad juga. Beriman tak beriman tu kita doakan yang hidayah untuk dia. Bila orang datang bertanya kan, kemudian dia balik, dia tanya pasal silat lah. Cepat-cepat jumpa dia, buat baik dengan dia. Baik. Kalau ada masalah lain kita doakan dia, ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah pintu hidayah. Masya-Allah tuan. Kemudian apabila kita orang datang nak Tinggi. bila kita nak belajar satu gelanggang, contoh kita buat gelanggang dari kampung tu, tak pernah kampung tu ada gelanggang silat. Pertama kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kau bukakanlah pintu hidayah kepada anak muda untuk mempelajari silat. Masya. Kerja datang tak datang, Allah Taala tentukan, kita usaha itu saja. Benar tuan, benar. Baik, alhamdulillah, terima kasih saya ucap kepada tetamu-tetamu yang sudi hadir live saya pada malam ni. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di next di selepas ni, live selepas ni jika ada rezeki. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudi setia bersama kami daripada awal tadi. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom ambil gambar. Kira lama. Saya nak jumpa.